Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis yang dihormati, pengurusi masjid, Dr. Amir, dihormati Imam, Al-Jatuh Kuasa Masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, ketua program, tuan-tuan, perempuan, abang kakak, adik-adik yang sangat saya sayangi dan kasih sekalian. Alhamdulillah, semua sihat. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayang Allah yang telah membawa kita semua dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah yang bawa kita ke sini kerana Allah SWT sangat sayang pada kita semua. Untuk itu kita rasa syukur sebab Allah yang jemput kita. Dalam hadis Nabi SAW, dalam majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama bersedia duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Orang kedua dia malu-malu, rahmat Allah sampai pada dia seperti malu-malunya dia. Orang ketiga terus beredar, dia tak dapat apa-apa. Siapa nak doa dia makbul, angkat tangan. Siapa nak rezeki dia mencurah-curah? Siapa nak kahwin lagi? Siapa nak apa? Nak supaya Allah kabulkan semua doa-doa dia. Meh dekat-dekat sikit kakak. Depan-depan ni pun boleh. Meh penuhkannya depan-depan ni. Boleh je. Meh. Bagi rapat-rapat pun tak apa. Cuma jaga je kamera masing-masing. Masya Allah. Jangan langgar kamera, jangan langgar wayar. Jadi abang boleh je penuhkan kat depan ni. Kalau abang kakak nak ke sini pun boleh. Yang belah-belah belakang tu meh kakak jauh-jauh sangat. Bukan selalu jumpa. Jangan formal-formal sangat. Saya pun bukan sesiapa. Budak-budak je ni. Mu'allaf je ni. Meh sini kakak abang. Jangan malu-malu. Yang bentang tu kat tepi ke kat tengah. Boleh? Takut tak nampak. Pakai mic. Saya kepit sini adik Meh. Masya Allah. Meh, dekat-dekat lagi yang belakang-belakang semua sekali meh, penuh-penuhkan depan ni. Nanti masjid senang nak ambil gambar, cantik gambar tu. Boleh depan-depan ni pun boleh. Kalau kakak nak ke sini pun boleh meh. Siapa nak sebelah sini pun boleh. Penuhkannya depan-depan ni, dia lagi nampak depan-depan yang penting penuh depan, jangan penuh belakang. Belakang tak apa kosong. Meh, adik yang bertika-tika tu kalau nak kat sini pun boleh. Masya-Allah. Jangan kena kepala, yang ni tas tengah-tengah hati-hati Jangan lintas tengah-tengah tu. Terkena doktor kan tak ada lah. Pengurusi masjid satu lah di sini. Orang hebat-hebat ni. Jangan angkat lagi. Cukup dah tu. Yang belah lain. Yang sebelah situ jangan. Belah tengah tu jangan. Terkena pula kepala haji kan. Penat dah mengurus sehari program. Boleh Masya Allah. Tengah-tengah ni pun boleh. Kalau kakak nak kat sebelah sini pun boleh. Siapa nak sebelah-sebelah sini pun boleh. Masya Allah. Meh boleh je. Siapa nak sebelah sini meh. Penuhkan sebelah sini ni. Siapa nak. Meh haji-haji, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Di sini je kosong sikit. Siapa nak penuhkan sebelah sini? Angkat tangan. Siapa nak sebelah sini? Meh? Tak ada? Bagi penuh sebelah sini. Sebelah sini. Kakak abang? Belah sini je penuhkan. Saya seronok kalau nampak penuh depan tu, saya macam dah sedap hati dah. Saya kalau kosong tu, saya rasa macam nak pergi kat situ. Macam tu. Dah terbiasa macam tu je. Saya selalu ceramah dakwah tepi-tepi jalan je kan. Depan lagi pun boleh bang. Yang kursi-kursi ni meh? Haji ke depan lagi pun boleh. Depan sekali pun tak apa. Meh? Boleh kan? Boleh meh. Ke kamera tak nampak? Boleh. Okey, cantik. Kamera kata okey. Meh, tak apa potong-potong sikit. Masya Allah. Kan? Penuh. Masya Allah. Hebat orang Sungai Petani. Ya Allah. Meh dekat-dekat lagi je. Rapat-rapat lagi. Meh. Saya bagi masa 5 minit. Tak apa. Dalam jadual kita pukul 8. So okey lah. Cantik lah meh. Meh penuh-penuh depan-depan ni pun tak apa. Dekat-dekat pentas ni. Meh. Hati-hati jangan kena kaki orang, jangan lukakan kaki sesiapa. Masya Allah. Meh dekat-dekat senang nak ambil video, nak buat story Instagram. Meh penuh-penuh depan ni. Masya Allah. Masya Allah. Kan ramai sebenarnya, tapi semua suka nyorok-nyorok, duduk balik tiang, intai daripada jauh. Kan Masya Allah. Seronok imam, pengurusi masjid yang buat program. Masya Allah. Tapi itu pun penuh. Cuma nampak sebab dia duduk lebih rendah. Tak nampak. Tapi itu semua ada orang. Masya Allah. Meh, siapa nak duduk boleh. Masya Allah. Masya Allah.
Ni pentas ni daripada apa ni? Daripada kayu. Tahan pentas ni? Tak tahan. Jangan cuba Oh, tak kuat sangat. Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat mengenal Allah ialah nikmat yang paling besar dalam hidup ni. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling menakutkan sekali dalam dunia ni, apa dia? Yang paling teruk sekali dalam dunia ni. Kelaparan, kemiskinan, susah. Tapi apa yang lebih menakutkan pada miskin, daripada lapar, daripada sakit? Apa lebih dahsyat lagi? Yang lebih dahsyat, saya pernah tengok orang miskin minta sedekah dekat bandar-bandar kakak abang, celah-celah maaf, dekat negara tertentu, negara lain, ada anjing, maaf, ada babi. Celah-celah anjing, babi tu ada orang budak-budak kecil tidur. Bukan seorang, bukan 10 orang, bukan 100 orang. Ribu orang, budak-budak kecil-kecil tidur celah-celah babi, celah anjing dalam longkang tepi jalan. Semua muka comel-comel, cantik-cantik. Kita tengok kesian, nangis. Saya pernah tengok orang miskin susah sampai macam tu sekali. Tapi ada tempat, lagi susah, lagi teruk daripada tu lagi. Apa dia saya tengok, apa yang lebih dahsyat daripada tu? Musibah yang datang. Kita takut tsunami, gempa bumi. Tapi apa yang lebih dahsyat daripada tsunami, daripada gempa bumi? Tsunami datang, habis sebuah negara, tinggal masjid je. Tinggallah sikit-sikit yang lain-lain. Apa lebih teruk daripada tsunami, daripada gempa bumi? Tak ada siapa boleh tahan. Dia kata kami kalau buat ni, gempa bumi walaupun buat berapa skala Richter pun tak boleh gegar langsung dunia ni. Allah hantar bau sikit je, gempa bumi berapa skala Richter, dah hancur musnah. Tapi apa lebih teruk daripada gempa bumi, daripada taufan, daripada semua puting beliung, apa lebih dahsyat? Yang sebenar manusia takut dalam dunia ni mati. Orang paling takut sebenarnya mati hari kiamat. Yang kita risau diri kita tu, mati hari kiamat. Tapi mati dan kiamat ni tak boleh tangguh. Hari mati tu datang mesti mati. Tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Dia sihat ke, dia sakit ke, dia kuat ke, dia siapa pun, orang besar, orang kecil. Firaun dulu dia tak nak mati, dah mati dah dia. Qarun, Namrud dulu tak nak mati. Orang bila dah sampai satu tahap, dia paling miliki semua, dia nak kalau boleh tak nak mati. Mati juga. Tapi apa lebih menakutkan daripada mati, daripada hari kiamat? Apa yang lebih menakutkan? Perkara yang paling teruk sekali dalam dunia kakak, lebih menakutkan pada mati dan hari kiamat. Mati tu hari dia datang, mesti datang. Kiamat kita semua takut. Orang cakap Ustaz 2020 kiamat ke? Kiamat tu kalau kiamat mesti kiamat. Tak boleh kakak abang buat apa-apa dah. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati dan hari kiamat tu sendiri? Sangat menakutkan. Yang paling menakutkan dalam dunia ini ialah melalui hidup. Dan inilah sebesar-besar musibah. Perkara yang paling dahsyat sekali musibah. Lebih pada lapar, mati, miskin. Apa dia? Melalui hidup tak kenal Tuhan. Perkara yang paling teruk dalam dunia ni, hidup tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tujuan Allah hantar semua nabi-nabi menyeru kepada yang sama. Apa dia? Qala ya qaumi'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Abang kakak, tuan-puan sekalian, saya tengok mana-mana tempat saya pergi. Orang bila ucap syahadah ni, dia sangat bahagia. Bila ada syahadah, kita jadi orang kaya. Kaya tu kat sini. Kaya ni dekat mana? Kat sini. Ada orang miskin susah, dia ada satu roti. Adik dia ada 2 keping roti je. Dia sendiri belum makan. Satu hari tak makan. Adik dia minta, dia ambil satu roti, bagi ke adik dia satu lagi. Tiba adik dia minta lagi, dia ambil roti dia kerat separuh, dia bagi ke adik dia. Satu roti, bagi ke adik. Adik dia nak lagi, dia pun lapar juga. Dia ambil, dia makan sikit, dia bagi lagi sikit, dia bagi kat adik dia, kat kakak dia, kat abang dia, kat mak dia. Dia makan sikit je. Kenapa dia boleh bagi walaupun dia cuma ada secubit je dia belum makan? Sebab dia memiliki hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, kita jadi orang kaya. Walaupun duit tak banyak. Kita jadi orang pemurah, bersedekah. Sebab hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati sempit, walaupun kita miliki dunia kakak, ada orang diberi kesenangan. Dia banyak tolong orang lain. Ada juga orang diberi kesenangan, tengok orang miskin, benci dia.
Wah, ni pemalas, ni teruk, ni tak guna, ni tak ada harapan dah, ni lantak, ni apa nak jadi. Ni semua pemalas, ni tak boleh buat apa dah. Allah beritahu dalam Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Allah kata penipu dalam agama yang tak suka tengok orang miskin, anak yatim, bahkan tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong anak yatim, tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong anak yatim. Abang kakak sekalian, tuan-puan sekalian, adik-adik semua. Untuk itu, mana-mana orang bila mengenal Allah dia bahagia. Ada seorang lelaki dia balik daripada Madinah, dia berniaga tak jadi. Dia bekerja dengan orang tak jadi. Dia minang anak orang tak dapat. Dia cakap tak ada orang dengar. Dia buat apa semua tak jadi. Dia sedih. Nabi SAW pegang lelaki tadi dan Nabi kata, saudara, nak tak saya beritahu kamu kalimah? Dengan kalimah ini kamu selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Orang tadi kata, ya Rasulullah, saya dah buat macam-macam dah. Kamu kata kalimah, saya bahagia. Nabi kata, cuma dengan kalimah kamu bahagia. Laki tadi ucap syahadah. Bila dia ucap syahadah je abang kakak, hidup dia mula berubah. Dia bahagia, selamat, mulia dunia dan akhirat. Syahadah ni ialah perkara yang paling mahal sekali dalam dunia ni. Paling mahal, paling berharga sekali. Lebih berharga daripada segala-galanya. Tuan-puan tahu tak apa dia? Sekarang dalam hati tuan-puan semua ada syahadah. Ada kalimah. Tuan-puan memiliki segala-galanya. Tuan-puan orang yang paling kaya dalam dunia ni. Tuan-puan ialah orang yang paling bertuah dalam dunia. Tuan-puan orang yang paling mulia dalam dunia. Tuan-puan semua sangat disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah, apa lagi kita nak dalam hidup ni kalau Allah sayang kita? Kalau dia murka, marah kepada kita, apa lagi yang tinggal dalam hidup kita ni? Apa tuan-puan sekalian, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nampak ni tak ada apa yang kita punya. Ni Kedah ni siapa punya Kedah ni? Wah, lambat jawab nampak. Kedah ni siapa punya? Allah yang punya. Malaysia ni siapa punya? Amerika siapa punya? China siapa punya? 18,000 pulau kat Indonesia siapa punya? Siang malam siapa punya? Bulan, matahari, bintang siapa punya? Bumi yang kita pijak ni siapa punya? Hujan tadi yang sejuk siapa punya? Cuba angkat tangan kanan masing-masing. Tangan tu siapa punya? Allah yang punya. Tangan kiri ni siapa punya? Pegang wajah masing-masing, punya wajah kita. Allah yang punya. Tak ada apa kita punya. Abang kakak, sebab tu kita tak boleh hina diri sendiri, tak boleh hina mana-mana orang, sebab Allah jadikan kita sempurna sebaik-baik kejadian. Abang kakak, tuan-puan sekalian, Nabi SAW ialah sebaik-baik manusia. Nabi orang paling kaya dalam dunia. Nabi SAW, orang tengok muka Nabi je rasa tenang, bahagia. Orang dengar percakapan Nabi rasa tenang, rasa bahagia. Mana saja Nabi pergi, Nabi membahagiakan orang. Orang tengok Nabi tu tenang. Ada sekali apa jadi kat Nabi SAW, Nabi duduk depan Kaabah. Semua orang burukkan Nabi. Kata Nabi ni jahat, tak baik, begitu, begini. Semua orang burukkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita macam mana kakak? Mesti kita macam, semua orang burukkan kita. Mesti kita sedih, putus asa, malas nak buat baik. Tapi Nabi orang yang hati beliau kaya, orang kata apa pun dia tak kisah. Dia tak hidup untuk orang. Nabi Muhammad SAW hidup untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang keji kata Nabi. Jadi sampai apa dia? Orang masuk Mekah je, sampai Tufail Ad-Dawsi, ada seorang sahabat. Dia ni ketua kaum Ad-Dawsi. Dia tutup telinga. Dia ambil kain, dia tutup telinga. Tutup. Jangan dengar Nabi Muhammad cakap. Dia masuk sampai tutup telinga. Dan ramai ketua-ketua pembesar diiring oleh orang Mekah. Supaya tutup telinga, jangan dengar Nabi Muhammad SAW cakap. Tutup telinga. Sampai depan Kaabah, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki. Dia tengok je lelaki tadi, dia tanya, saudara, siapa lelaki tu? Maka orang tadi kata, itulah baginda Muhammad SAW. Dia kata, tu Muhammad. Tengok je, dia kata, itulah, ada orang kata, itulah dia. Orang ejek, itulah dia. Kalau kita mengumpat begitu kan, itulah orang kita cakap tadi. Tufail kata apa? Saya seluruh hidup saya tak pernah jumpa orang sebaik ni dalam hidup saya. Kamu fitnah, kata dia begitu. Dia pun cabut telinga dia. Dia terus pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia pun dekat dengan Nabi dan pegang Nabi. Dia kata, saudara, semua orang cakap buruk tentang Tuan. Tapi saya nak tanya sendiri pada Tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana? Itulah dia orang memang tak guna juga. Dah lama juga dia ni mengata aku pada dulu lagi. Tuan-tuan Nabi kata apa tu kalau saya? Tahu Nabi kata apa?
Nabi kata, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Lebih kurang begitu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nahmaduhu, segala puji tu milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia kita beriman. Wa natawakkalu alaihi, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Dengar je Tufail kata, ya Rasulullah, boleh tak Tuan ulang lagi sekali apa yang Tuan cakap tadi? Nabi pun ulang lagi sekali. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, segala puji milik dia. Kepada dia kita semua minta, kepada dia kita minta ampun, kepada dia kita beriman, kepada dia kita berserah bergantung, kepada dia, dialah Allah. Tufail kata, ya Rasulullah, kamu ulang lagi sekali. Nabi ulang kali ketiga. Tufail kata, ya Rasulullah, saya seluruh hidup saya tak pernah dengar perkataan begini menenangkan. Saya tak pernah dengar perkataan macam ni. Apa yang Tuan cakap ni bukan daripada mana-mana orang, melainkan Tuhan yang jadikan manusia ni. Apa jadi? Tufail pun kata, wahai Rasulullah, ajarkan saya. Nabi pun ajar Tufail, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jadi kat Tufail Ad-Dausi? Dia telah memeluk Islam. Abang kakak, dulu cuma dengan melihat Nabi, mendengar perkataan Nabi, manusia ni rasa tenang, rasa bahagia. Itulah sebaik-baik manusia yang patut kita cintai, kita semua sayangi, rindui buat selama-lamanya. Kalau nak sayang orang, inilah orangnya. Kalau ingin termimpi-mimpikan seseorang, inilah orangnya. Kalau ingin puji, sanjung seseorang, ini manusia yang patut kita sanjung sampai bila-bila. Nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam Nabi tidur, Nabi ni tak berehat. Daripada hari pertama dapat surah Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Nabi demam. Balik dia tak boleh buat kerja. Berat kakak abang, tanggungjawab agama ni berat. Balik dia terus tak boleh buat kerja dah. Demam. Khadijah selimutkan Nabi. Daripada seorang, dua orang jadi demam. Fikir, risau atas manusia yang lain. Tak boleh buat apa-apa. Turun naik Quran. Berat tanggungjawab agama ni. Tahu tak berat macam mana? Kita tengok ramai macam ni je, kita dah suka, hati kita gembira. Tuan abang kakak tahu tak? Adik-adik tahu tak sebab apa kita semua berkumpul kat sini sekarang? Tahu tak sebab apa semalam-malam ni orang sanggup hujan-hujan ni, ustaz-ustaz ni berdiri kat depan ni. Ni duduk kat tepi, ada kakak-kakak pegang. Kakak tahu tak sebab apa kita semua boleh berkumpul kat sini? Tahu tak sebab apa? Sebab tangisan dan perjuangan lelaki ini, nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi kat Nabi? Dapat surah Iqra, demam. Turun surah kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang berselimut, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Islam ni tak pentingkan diri sendiri. Balighu anni walau ayat. Tahu satu ayat kena kongsikan. Baru Islam ni hidup, kuat, mulia. Kalau kita sorokkan kebenaran, Islam ni akan jadi hina. Walaupun syahadah, kena kongsi. Kakak tak tahu lain. Lain semayang belum tahu. Baru mengucap seminit yang lalu. Abang kena ajak saudara yang lain ucap syahadah juga. Walaupun belum tahu semayang. Belum tahu hukum Allah. Uduk pun belum betul lagi. Walaupun belum tahu yang lain. Tahu satu, kongsi satu. Tahu dua, kongsi dua. Tahu 10 ilmu, kongsi 10 ilmu. Tahu 1 juta ilmu, 1 juta kita kongsi dengan orang lain. Ingat memperingati itu bermanfaat bagi orang mukmin. Surah ketiga turun. Nabi buat dakwah. Orang tak sambut Nabi. Orang buat jahat kat Nabi. Susah Nabi buat dakwah. Macam-macam ujian datang. Keluar pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor. Orang tak kenal Nabi. Anak Nabi sampai tak perasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kotor. Tak kenal Nabi. Selama ni putih, bersih, wangi, mulia. Sebaik-baik orang. Sekarang bila balik rumah baju kotor. Hari-hari. Keluar pagi, balik petang baju kotor. Pergi pagi, balik petang baju kotor. Kotor. Kena sibah najis, kena baling, kena hina, kena buat macam-macam. Malam dah tak boleh tidur. Nabi dah susah hati, tak boleh tidur. Tanggungjawab agama ni besar. Bawa Islam pada semua manusia sampai hari kiamat. Turun surah ketiga.
Ya ayuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, kumil laila, bangun malam, illa qalila, melainkan sedikit. Nabi dia tak tidur malam untuk kita semua. Saya Muslim, Nabi nangis kata, Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Sebab tangisan Nabi, saya, tuan-puan, abang kakak, adik-adik semua dapat Islam. Manusia yang paling banyak kita terhutang budi dalam dunia ini, manusia yang paling banyak buat baik pada kita semua, nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik manusia selama-lamanya. Tak ada manusia sebaik beliau. Tuan abang kakak, apa perkara yang paling patut kita kongsi, sedekahkan pada semua manusia yang pertama sekali? Jangan sorokkan iman, syahadah, ingat Allah. Ajak semua manusia dalam dunia ini dapat ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bangun malam tak tidur menangis dan kita semua dapat hidayah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sayang semua orang. Waktu malam Nabi tak tidur. Pergi tolong Bilal bin Rabah. Bilal tengah tidur, Nabi tengah malam Bilal tengah buat kerja, Nabi buat kerja Bilal. Malam-malam Nabi buat kerja Bilal. 3 malam buat kerja Bilal. Bilal tanya, lepas 3 hari Bilal berehat. Bilal berehat. Bilal berehat. Lepas tu Bilal ucap syahadah. Bilal bahagia. Nabi tak pandang rendah ke orang. Walaupun dia Bilal bin Rabah, hamba Habsyi. Waktu tu dia bukan Islam. Hamba Habsyi, bukan Islam. Bilal bin Rabah, Nabi tolong. Lepas beberapa hari, Bilal telah ucap syahadah. Bilal radhiyallahu anhu ucap syahadah. Dia jadi sebaik-baik orang yang sangat disayangi oleh Allah. Orang tengok Bilal je, orang rasa bahagia. Dengar Bilal azan, orang nangis. Itu sahabat, bila Bilal azan, orang keluar daripada rumah masing-masing dalam keadaan menangis. Berhamburan air mata tanpa segan dan silu. Dengar suara Bilal je semua nangis. Tengok muka Bilal, rasa tenang, bahagia. Semua orang sayang kat Bilal. Dia bukan handsome macam, tak sama muka macam orang lain. Biasa, tak terkenal dengan handsome dan dia tak terkenal dengan suara sedap. Tapi tahu tak sebab apa? Sebab dia memiliki hati yang ikhlas. Hidup dia hanya untuk dapat redha Allah SWT. Nabi SAW tak pandang rendah kat siapa-siapa. Nabi sayang semua orang. Nabi nak hidayah ni datang pada setiap manusia dalam dunia ni. Nabi nak hidayah datang pada setiap manusia dalam dunia. Hari Fatah Mekah tu, malam tu Nabi SAW dah keliling dekat Kaabah tu, keliling Mekah. Abu Sufyan dah mesyuarat, siapa datang serang kita? Siapa datang serang kita? Rom Parsi bukan. Ada suara cakap Nabi Muhammad. Taklah, Nabi Muhammad tu baru semalam dia kena halau pada kampung ni, baru semalam kita nak bunuh dia. Abbas datang dengan satu kuda milik Nabi SAW. Naik cepat. Nabi dah marah. Naik cepat. Minta maaf kat Nabi. Dalam perjalanan bawa Abu Sufyan, naik atas kenderaan, masa nak pergi, sahabat-sahabat semua dah marah, nak angkat pedang, nak bunuh Abu Sufyan. Tiba-tiba dalam perjalanan, sampai dekat sana, sampai jumpa Nabi, banyak perbualan, antaranya Nabi kata, Hey Abu Sufyan. Sebelum Abu Sufyan sempat minta maaf, Hey Abu Sufyan. Tak minta maaf pun, Hey Abu Sufyan. Siapa duduk dalam rumah selamat. Kalau kamu nak berkumpul ramai-ramai, duduk dalam rumah kamu Abu Sufyan selamat. Dan selagi kamu tak hunuskan senjata, kamu selamat. Abu Sufyan dah rasa sedih dah. Nabi kata, Hey Abu Sufyan, belumkah terbuka lagi hati kamu untuk menerima kebenaran Islam ni? Kamu tak nak terima lagi Islam ni? Abu Sufyan terus cakap, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, seluruh hidup saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada Tuan. Saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada Tuan. Kalau saya lah, orang tu datang, saya lempang dulu muka sekali seorang, lepas tu baru saya cakap kakak, dulu jahat kau ya, bukan main kau dulu kau lah yang paling jahat sekali. Nabi tak buat macam tu. Nabi kata, Abu Sufyan kata, saya tak pernah jumpa guru lebih penyayang pada Tuan. Esok abang kakak tahu apa jadi. Inilah hari kemenangan Islam. Abu Sufyan dengan Abbas ni tengok orang Islam masuk Mekah. Abu Sufyan kata, itu kan kaum dulu yang pukul Nabi. Itu kan kaum dulu yang satu kaum masuk. Itu kan kaum dulu yang sekat makanan pada Nabi. Itu kan kaum yang buat tak baik pada Nabi. Itu kan kaum yang sama-sama kita nak bunuh Nabi. Itu kan kaum yang sama-sama hina Nabi. Itu kan kaum yang paling benci Nabi. Itu kan kaum yang lambung Nabi, yang pukul Nabi. Satu-satu kaum tu semua telah ikut Nabi. Abu Sufyan kata, seluruh hidup saya tak pernah tengok, lebih kurang maksudnya kerajaan seperti ini. Saya tak pernah tengok kerajaan yang hebat seperti ini. Saya tak pernah tengok kerajaan macam ni punya hebat. Apa Abbas kata, Abu Sufyan,
Wahai saudaraku, ini bukan kerajaan. Ini nubuwah. Ini apa dia? Nubuwah, kenabian. Ini bukan kerajaan, ini nubuwah, kenabian. Last sekali nampak, dia dah rindu nak tengok Nabi. Itu ke Muhammad? Tak. Itu orang Ansar. Last sekali Nabi SAW masuk. Bila Nabi masuk, jadi tengok je Nabi SAW. Abu Sufyan dah rasa sedih. Saya ringkaskan, masa dalam perjalanan masuk, ramai sahabat-sahabat nak jumpa Nabi. Ada yang dah masuk Islam 10 tahun, tapi tak pernah tengok muka Nabi. Ada yang dah masuk Islam 10 tahun, tapi tak pernah tengok muka Nabi. Macam kita pada kecil semayang menghadap ke Kaabah, bila sampai ke kali pertama depan Kaabah, nangis. Ayah saya umur 80 tahun. Dia sampai depan Kaabah, sampai tengok Kaabah dia, nampak je Kaabah depan, dia terus jatuh kat bawah. Dia tak boleh nak bangun. Puas nak suruh dia bangun, tak boleh bangun. Dia nangis. Bit, betul ke ni Kaabah nak? Nak, ni ke Kaabah? Nangis, tak boleh bangun. Apa ayah nak cakap? Ayah ni orang jahat. Dulu sesat. Sekarang dia pilih datang sini. Bit, ayah nak cakap apa? Dia nangis. Dia nangis je. Nak, bapak nak cakap apa? Bapak tak tahu baca apa-apa. Bapak saya tak pandai baca Quran. Dapat Islam dah lewat. Bit, bapak nak cakap apa? Bapak nak cakap apa? Dapat depan Kaabah, bapak nak cakap apa? Bapak nak cakap apa? Ramai orang datang Kaabah ni. Ramai orang datang Kaabah. Ayah nak cakap apa? Ayah nak cakap apa nak? Saya cakap kat ayah saya. Ayah ikut Bit. Saya suruh dia ikut saya. Cakap je ayah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Cakap ayah. Ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Ya Allah, terima kasih kutip saya daripada longkang sesat. Beri saya kenal engkau. Kalau tak, musnahlah saya. Ya Allah, terima kasih sampaikan saya kat sini walaupun saya pendosa yang sangat banyak dosa. Abang kakak, sahabat tengok Nabi agak-agak macam mana? Seronok tak? Dah lama nak tengok Nabi, tiba-tiba dapat tengok Nabi. Seronok tak rasa hari tu? Kita dah lama cerita Nabi kan? Teringin nak tengok Nabi tu. Teringin nak jumpa Nabi tu. Abang bayangkan hari tu kita semua, katalah hari kita semua dapat jumpa Nabi tu. Dah lama cakap pasal Nabi. Daripada kecil sampai besar. Cakap pasal Nabi. Tiba-tiba dapat tengok Nabi depan-depan kita. Macam mana rasa hari tu? Masa kecil cakap pasal Nabi Muhammad SAW. Apa dia kakak? Sahabat-sahabat ni sampai menggeletar. Muka pucat. Tak berani pandang muka Nabi. Nangis depan Nabi. Tak boleh cakap apa-apa. Menggeletar kakak. Semua sahabat tu menggeletar. Tak berani tengok muka Nabi. Tunduk. Tak berani buat apa-apa. Tahu Nabi kata apa? Inilah manusia yang paling baik dalam dunia. Setelah berjuang, susah, sakit. Tahu dia kata apa? Saudara, jangan macam ni sangat. Saya ni bukan anak raja. Saya orang biasa macam kamu. Dulu, mak saya, kami cuma makan kambing kering. Kami orang miskin, orang susah. Nabi kata apa? Jangan macam ni sangat dengan saya. Saya bukan anak raja. Saya cuma manusia biasa macam kamu. Mak saya makan kambing-kambing kering tu kami makan. Kami cuma orang susah. Abang kakak, semoga satu hari nanti, sebab doa Nabi kita semua ada kat sini. Nabi kata, aku rindu saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu? Tak, kamu sahabat. Saudaraku ialah orang yang tak pernah tengok aku. Tak pernah dengar aku. Tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memiliki Islam ini nikmat yang paling besar sekali dalam dunia. Dapat Islam, nikmat yang paling besar sekali dalam dunia. Untuk itu syukur dapat Islam. Syukur dapat Islam. Syukur dapat Islam. Terima kasih pada Allah sebab dia beri kita Islam. Kalau tak, kita semua tak ada kat sini sekarang. Syukur dapat Islam. Syukur dapat Islam. Terima kasih ke Allah sebab dia beri kita Islam. Untuk itu kita sama-sama bangunkan Islam ni dengan bina agama, kebaikan, berjuang, bersusah payah. Macam ni contoh dia orang nak buat masjid. Nak buat masjid untuk kegunaan masyarakat. Sekian tempat. Jadi kita semua sama-sama ramai-ramai. Kita sumbang, bangunkan. Kalau tak mampu bagi yang paling banyak kita bagi. Bagi yang paling banyak sekali untuk hidupkan agama Allah SWT. Salah satu sebahagiannya. Jadi insya-Allah tuan-puan, ada mana tabung masjid? Boleh? Kakak abang siapa nak sumbang kat masjid ni, boleh sumbang masya-Allah. Mana tabungnya? Isi kakak tabung tu, bukan tabung saya, tabung masjid ni. Biar masjid ni nak buat 7 juta berapa? 7.5 juta. Sekarang ada 2 juta. Ada 5 juta lagi. Kakak bagilah 1 juta seorang. Siapa nak bagi masya-Allah, angkat tangan. Siapa tak bagi berdosa. Taklah berdosa. Tapi bagilah. Mana tabung kakak abang? Dah tak nampak tabung. Nampak orang je. Mana? Teruslah kakak tu bagi je bang. Oh belum siap lagi Saya lagi cepat lagi. Kakak bagi dulu tabung tu. Nanti saya sambung ceramah saya. Sebab abang kakak. Mana adik? Sudah.
RM1 kita bagi, Allah gandakan. Jangan takut kakak. Saya pernah kan sekali, ni cerita, saya pergi dekat airport Senai. Masa tu saya susah. Ada panggil ceramah. Naik kereta. Datuk tu kata, Ustaz dah siap flight. Saya pun naik flight sampai kat Senai. Masa tu anak 2 orang. Masa tu memang susah. Sampai kat Senai. Tiba ada orang miskin minta sedekah. Masa saya buat tu ikhlas lah. Cerita ni tak tahulah ikhlas lagi ke tidak. Saya bagi dia RM20. Dalam dompet saya cuma ada 2 keping duit kuning RM20. Saya pernah pada dulu kakak, saya memang tak pernah ada duit sangat dompet saya. Ada je mesti habisnya. RM20 saya bagi. Tiba-tiba ada seorang lagi datang minta sedekah, saya bagi RM20 lagi. Lepas tu saya fikir macam mana pula saya nak pergi ceramah kat pejabat tu esok, program sehari. Biasa saya naik bas, naik kereta, teksi ke, saya pergi tidur dekat masjid tempat ceramah tu. Sekali ada dia orang ambil naik kereta. Oh, ada kereta rupanya. Ni bukan sekarang kakak. Sekarang memang orang berebut juga alhamdulillah nak ambil. Dulu tak ada orang ambil kakak. Jadi saya pun pergi. Tiba-tiba ada orang ambil kakak, bawa saya pergi. Saya naik di ceramah. Habis ceramah petang esok sehari. Saya nak balik. Ada bos dia tu bagi saya 2 envelope. Saya duduk, dia bagi. Saya kalau orang bagi duit memang saya tak pernah ambil. Dulu-dululah. Sekarang saya ambil je. Malah nak tolak kakak. Kalau orang belanja, saya biar je belanja. Dah tak berebut dah. Biarlah. Saya dah kalah dah. Tak kuat dah iman. Kakak tahu apa jadi? Dia bagi kat saya 2 envelope untuk anak. Bukan envelope, 2 sampul raya. Duit raya anak ustaz bulan Ramadan. Tak apa Datuk Haji, saya tak ambil saya. Tak apa untuk anak ustaz. Anak haji berapa orang? Tak apa ustaz, anak saya dah besar. Saya pun ambil. Sampai balik KL, tak tahu nak balik rumah macam mana. Teringat duit anak tadi, buka je. Tengok-tengok ada RM200. Wah, saya kata makbul doa Apa saya buat kakak? Lepas tu saya ada saya sedekah RM400. Tak sampai seminggu, saya dapat RM4,000. RM4,000 dapat bang. Saya sedekah pula RM4,000. Saya tunggu-tunggu tak dapat RM40,000. Saya pun dah susah hati dah, macam tak apa jadi pula ni. Orang susah gitu bang. Abang kalau orang senang sedekah memang tak fikir dia berapa dapat. Saya fikir bang, susah bang. Memang kalau keluar tersilap bagi menangis. Saya pernah buka dompet, ada 2 keping 50 dengan RM1 dekat Petronas. Orang susah. Saya bagi dia RM1. Tengok 2 kali bang, buka lampu. Sampai dekat depan nak bayar isi minyak, dia tengok tinggal duit RM1, terbagi 50. 2-3 hari saya tak boleh tidur. Ya Allah, last sikit saya niat, saya hadiahkan pahala untuk mak saya. Abang kakak tahu tak apa jadi? Saya pun sedekah, alhamdulillah kakak tak lama dapat, lambat sikit. Dapat RM40,000. Saya belanja RM20,000 di dakwah tempat, kawasan pedalaman, RM20,000 saya ketua rombongan tu, saya belanja RM20,000. Habis RM20,000, balik-balik kakak, saya dapat RM200,000. 200 saya dah tak sedekah dah. Cukuplah sampai situ je pelaburan saya, tak berani. Dia lagi banyak kakak, lagi kedekut punya. Patut lagi banyak, lagi baik. Tak kakak. Dia sedekah kecil-kecil ni senang. Tu kata iman nak beri ni bukan dengan kaya kakak. Ni dengan hati ni. Ni akhirat tu depan mata nampak ke tak? RM200,000 tak bagi dah. Mak saya sakit, kena RM160,000 begitu operation, 2-3 kali operation, habis RM160,000. Saya dah tak harap balasan dah. Sebab untuk mak saya redha. Jadi abang kakak mulai hari ni selalu memberi. Selalu apa dia abang kakak? Memberi. Jadi insya-Allah kakak nanti boleh memberi, ada tabung kariah, ada apa tu? Nak wakaf kat situ. Satu wakaf tu kakak wakafkan, jadi sampai hari kiamat kat masjid ni orang semayang, puasa, zakat, kebaikan dapat pada tuan-puan. Mana tahu tuan-puan sedekah katalah seorang RM100. Jadi setiap sedekah tuan-puan tu sampai kiamat berpanjangan. Boleh insya-Allah. Siapa nak sedekah angkat tangan. Siapa dia niat nak sedekah? Siapa tak angkat tangan berdosa. Jadi setiap orang bagi paling kurang transfer duit. Kos masih diperlukan silap tak 7.6 juta. Petugas memakai vest. Tu nampak vest. Vest kuning putih. Kalau hijau, biru, coklat, hitam, tak bukanlah. Kalau jubah merah saya pun bukan. Ni, abang boleh pergi bang? Masya-Allah. Boleh gerak kat situ sambil dia orang cakap saya ceramah. Boleh pergi tu. Sebab masa pun tak banyak kakak. Tak perasan dah setengah jam berlalu Jadi saya seronok jumpa tuan-puan bahagia. Tak sangka ramai macam ni orang Sungai Petani kan. Masya-Allah. Abang ambil gambar, abang ambil video diorang ni. Mana adik ambil dari sini. Di belakang ni ambil video gitu. Pada atas ni cantik video. Mai abang ustaz ambilkan. Ambil. Saja kenangan kat masjid. Bukan selalu datang sini. Tantang hari ni hari tak akhir dalam dunia dah. Jadi seronok jumpa Sungai Petani. Memang Sungai Petani macam ni. Baik-baik semua sekali Ya Allahu Akbar. Pada belakang ni. Jangan ambil ustaz. Pada belakang ustaz. Ustaz ambil pada belakang saya. Nampak dia orang. Begitu. Ambil macam video gitu. Nanti senang buat story. Zaman Instagram bang. Macam mana? Bawa bersabar je lah kan.
Doa lah mana tahu. Pada belakang gitu. Kakak ambil pada belakang. Ambil pada tepi gitu. Yang rumah jiran jangan ambil. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, saya nak beritahu tuan-puan, syukur pada Allah. Ada tabung tu kak yang baju hijau tu. Bobot nampak dia. Jangan bobot tak nampak dia lalu kakak. Time dia lalu bobot tidur gitu. Tadi tak tidur-tidur, sekarang tidur. Abang kakak yang sangat saya sayangi. Saya tengok orang bila masuk Islam ni, dia sangat bahagia. Sangat bahagia. Saya jadi macam sedih pula kakak. Orang masuk Islam bahagia. Masuk Islam bahagia. Dalam masa 2 minggu ni, Allah hadiahkan 10 orang masuk Islam. Satu businessman Cina masuk Islam. Dia baca buku 11 amalan kaya ni, dia tanya saya. Dia dah beli buku ni, dia ajar kat keluarga dia. Dia kata, Ustaz, 11 amalan tu pasal semayang saya tak boleh nak buat. Boleh tak Ustaz? Saya suka bersemangat kerja, hidup jadi rajin, baca buku Ustaz ni Cina. Saya pun peluk dia, saya kata saya sayang kat abang, saya tak boleh sorok kat abang. Abang buat tu semua daripada Allah, dia temukan kita ni, Allah temukan, dia tengok kita sekarang. Abang satu benda yang pendek je, tapi dia mengubah hidup abang. Abang sebenarnya Tuhan ni cuma satu. Nama Tuhan kita Allah. Dia kata semua agama bagus, betul, baik. Dia cakap kat saya. Saya cakap abang, saya hormat apa pun agama abang. Kita orang Islam tak gembira, orang Kristian mati tak gembira kita. Kita orang jahat mati, orang-orang agama lain siapa saja mati, tak gembira kita. Buddha ke Hindu, tak gembira bang. Tempat agama dia kena letup pun kita tak gembira. Langsung tak gembira bang. Mana ada orang kita memang baik-baik, semana ada gembira tengok orang susah. Tapi saya beritahu dia, abang, saya beritahu kat abang, sebenarnya Tuhan ni cuma satu, nama Tuhan kita Allah Esa, tiada Tuhan melainkan Allah, ni Muhammad Nabi. Abang ucap je tu, hidup abang akan bahagia berkat dunia akhirat. 11 amalan ni bukan saja abang kaya kat sini, abang akan kaya buat selama-lamanya. Abang tak tunggu kaya, sekarang masa sekarang pun kaya. Abang tu pun mengucap. Nangis-nangis dia bang, businessman. Nangis dia. Dia ambil masa, minta masa dengan saya. Sebelum daftar, dia nak pujuk isteri dengan anak-anak dia dulu. Abang tu. Lepas tu seorang India pula, kerja kat Istro. Jumpa saya dakwah dia pun masuk Islam. Minggu dalam 10 hari ni. Ketiga chef masuk Islam. Chef kat restoran, jumpa berbual tengah dia kerja restoran, dia nampak saya nak ambil gambar, saya pun panggil dia. Saya keluar ambil gambar, saya bukan Islam, kalau tak ada apa saya buat, saya suruh duduk sekejap 5 minit, saya berbual dengan dia. Baru ni saya jumpa seorang budak perempuan, sebelum Ramadan hari tu, nama dia dekat airport, ada Starbucks. Saya nampak dia kerja Starbucks tu. Abang tahu apa saya nampak? Saya dekat situ tersorok sikit, saya duduk kat situ sebab nak berehat, nak sandar kat dinding. Takut ialah ustaz kan, kalau berdengkur tenganga pula mulut buruk nampak. Kau orang buat story tengah berganga gitu kan, mengok-ngok. Saya duduk situ, tiba ada seorang budak perempuan cantik, rambut dia warna merah begitulah. Tapi saya tak tengok sangat lah, ustaz kan. Saya tengok sikit lah, tengok juga sikit. Saya pun doa, ya Allah, berilah dia hidayah. Abang kakak kau nampak bukan Islam, doa begitu. Doa dia dapat hidayah. Cuba semua kata, ya Allah, pilih saya, guna saya, terima saya jadi asbab hidayah. Orang melihat saya, beri mereka Islam. Orang mendengar percakapan saya, beri mereka Islam. Orang berjalan di sisi saya, beri mereka Islam. Mana-mana saja saya pergi, jadikan saya asbab hidayah. Ya Allah, cuba kata, ya Allah, sebelum saya mati, hadiahkan saya dapat melihat, dapat tunaikan cita-cita Nabi saya. Kampung demi kampung memeluk Islam. Negeri demi negeri memeluk Islam. Negara demi negara dalam dunia memeluk Islam. Ya Allah, sebelum saya mati, sebarkanlah hidayah pada semua manusia dalam dunia. Kena ada cita-cita bang. Abang kalau buka surat khabar, jangan cari bergaduh dulu. Buka surat khabar muka pertama, bila nak keluar muka surat khabar pertama, muka pertama, seluruh London tu masuk Islam. Kita kena ada cita-cita macam tu. Buka je surat khabar pertama, Korea masuk Islam. Buka surat khabar mana-mana, Mauritius Island masuk Islam. Buka je surat khabar, Singapura memeluk Islam. Buka je surat khabar, Filipin, semua sekali masuk Islam. Kita kena ada cita-cita macam tu. Baru nama kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang kakak yang sangat saya sayangi, saya pun duduk. Saya kata, adik, saya tengah duduk, dia datang kat saya. Dia kata, Ustaz, Abid Liu kan? Saya selalu tengok Ustaz kat Instagram. Okey? Adik, Ustaz, saya nak ambil gambar. Boleh, Dik? Ustaz pun tak sabar nak bergambar dengan awak ni. Adik, boleh minta masa awak sebelum ambil gambar? Boleh? Saya nak cakap kat awak sikit. Saya sayang kat awak. Bila saya cakap sayang kat dia, dia pun terasa macam dia terkejut. Tiba-tiba saya sayang kat dia. Dan saya cakap pula macam ikhlas sikit. Yalah, perempuan bang cantik, bunyi pun macam ikhlas cakap sayang tu.
Saya sayang awak kerana Allah. Saya sayang semua orang Kristian dalam dunia. Saya sayang pada Jesus, pada Mary. Dia pun dah terkejut dah. Saya sayang semua orang. Eileen, dia agama dia kuat juga. Lepas tu saya cakap dia, saya sayang ke awak, saya nak cakap ke awak sikit. Sesungguhnya, saya ceritalah pasal Nabi Isa, Jesus susah lapar pada kecil. Ada seorang Nabi nama Nabi Muhammad, sangat sayang pada kita. Dan sayang pada Eileen, nak awak bahagia masuk syurga. Ustaz, saya percaya Ustaz. Awak percaya? Awak dah Islam dah. Macam tu je Islam. Awak dah Islam dah. Macam tu je Ustaz. Macam tu je. Awak nak tak betul-betul masuk Islam? Awak ucap syahadah. Saya Ustaz masuk Islam. Saya percaya tapi saya takut lah Ustaz. Boleh tak kalau saya senyap-senyap je tak ada orang tahu? Boleh Ilin tapi jangan tangguh mengucap. Dia pun mengucap abang kakak. Bila dia mengucap, apa jadi kat dia? Dia nangis. Balik saya masukkan video dia dekat Instagram. Masuk-masuk video dia kakak abang, masuk je video dia. Dia mesej saya 2 hari lepas tu, Ustaz saya dah kena menghalau pada rumah dah. Mak ayah semua dah marah dah. Kenapa dia tengok video Ustaz? Saya pun minta maaf kat dia. Dia kata apa? Tak apa Ustaz, Allah mesti tolong saya. Berapa hari dia masuk Islam mak? 2 hari. Dia kata apa? Allah mesti tolong saya. Ini perkataan orang Islam. Setiap kali sedih kakak abang, jangan mencarut, jangan maki hamun. Cakap Allah mesti tolong kita. Sahabat depan musuh tengah perang. Perang Muhtah. 3,000 lawan 200,000. Tambah 100,000, tambah 100,000. Seorang kena lawan 100. Kakak kira macam mana nak berlawan? Tak ada seorang sahabat pun mencarut. Apa dia kata? Wahai sahabatku, bukankah ini yang kita impi-impikan selama ini? Sahabat kakak. Anas bin Nadal perang Uhud. Musuh datang pada bukit. Pedangnya nampak. Boleh terbayang sekejap lagi berdarah. Apa dia kata? Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Musuh datang, terbau syurga. Kakak abang patut sama juga. Aku terbau syurga daripada sembahyang subuh berjemaah kat masjid. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah? Siapa nak Allah sayang dia? Siapa nak doa dia dikabulkan? Esok sembahyang subuh lelaki berjemaah kat masjid. Tak mau sembahyang kat rumah dah bang. Sembahyang kat masjid. Ni kalau abang buat, Allah jaga kita. Kakak sebelum azan duduk atas sejadah. Sembahyang tahajud. Azan je, sembahyang sunat. Lepas azan, sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Bacalah apa-apa nak baca. Habis sembahyang sunat, sembahyang subuh. Kakak kalau buat ni, hidup kakak abang bahagia. Tak percaya cuba buat. 3 bulan kakak buat. Kalau tak bahagia, jumpa saya. Tampar muka saya kuat-kuat. Tapi saya check lah. Kalau tinggal, saya tampar balik semula. Ya abang kakak, siapa nak sembahyang subuh berjemaah esok? Angkat tangan. Sembahyang subuh awak tu. Kakak abang, angkat tangan. Siapa nak sembahyang subuh? Tak mau tinggal sembahyang dah. Tak nak lambat sembahyang. Abang kakak, tuan-tuan sekalian, apa jadi kat dia? Keluarga dia pujuk dia balik dan dia telah berubah. Dia mula jaga sembahyang. Dia mula sembahyang, dia nangis. Dia kata, Ustaz, saya terpaksa tengok buku. Seminggu masuk Islam, dia nangis terpaksa tengok buku. Bulan Ramadan tu, Ustaz, saya nak buka puasa boleh tak? Saya tak tahan. Nanti Allah marah saya tak kalau saya buka puasa? Buka je Ilin. Tapi masuk neraka tak Ustaz? Tapi saya rasa macam nak mati kalau tak buka ni. Eloklah buka Ilin sebelum mati. Bang kakak, orang masuk Islam bahagia ni. Tak berhenti masuk Islam kakak. Dalam kurang setahun ni, ada 50 orang saya jumpa masuk Islam. Itu pergi UUM. Ada 3 orang budak masuk Islam. 5 orang. Cina-Cina, pakai skirt je semua sekali. Masuk Islam. Saya suruh sorok-sorok. Tunggu habis belajar berberitahu mak ayah ni. Ada sebahagian yang tak setia. Kita suruh dia belajar dulu. Abang kakak tak berhenti masuk Islam. Orang bila masuk Islam ni bahagia. Seronok kakak. Abang kakak jangan mulai ini buat dakwah. Jangan takut. Nanti Allah tolong kita. Sama-sama kita dakwah. Pesan. Anak-anak, keluarga tak semayang. Pesan. Jangan biar dia kakak. Jangan biar dia. Buat dakwah ni. Buat dakwah. Sebarkan Islam ni. Kita ni sebuah keluarga. Saling tolong-menolong satu sama lain. Ada bahagian abang buat. Ada bahagian saya tak mampu buat. Banyak saya tak mampu buat. Orang masjid ni buat. Ni pengurusi masjid. AJK masjid. Ni semua banyak berjuang, berkorban siang malam. Bukan apa-apa pun nak buat masjid contohnya. Ni ada pendakwah-pendakwah ni, haji-haji, pendakwah, berdakwah siang malam, pergi ketuk pintu rumah orang. Ada ustaz-ustaz ni pendakwah kerja, berjuang, cari bantu anak-anak muda yang tersesat, terbiar tepi jalan. Ramai kat belakang-belakang sana, kakak-kakak ni mak-mak yang didik anak dengan Islam, ayah semua sekali. Kita semua sebuah keluarga. Kita satu sama lain ni saling memerlukan. Banyak kerja nak buat kakak. Saya jadi macam sedih pula. Pergi mana-mana, ramai orang baik-baik, rindu nak jadi baik. Itu saya turun bawah jambatan. Ada satu jambatan, dia kata, Ustaz, jambatan ni jangan turun. Saya turun juga. Bila saya turun, tiba-tiba saya jumpa ada seorang budak perempuan. Saya turun-turun, ada kawasan orang tengah isap dada.
Saya pun turun, saya cakap, abang, saya nak bagi ceramah kat abang semua. Tapi sebelum tu saya nak belanja makan. Makanan dah habis. 300 bungkus. Saya setiap seminggu sekali, saya bawa 200, 300 atau 400 bungkus makanan. Saya pusing KL tu. Saya pergi bawah jambatan, tepi jalan. Makanan tu syarat je kakak sebab dia orang susah. Dia belum makan. Jadi korang dengar ceramah kita kalau tak bagi dia makan dulu. Tu tepi jalan. Kalau kat rumah-rumah takkan bagi makan pula. Takut pula orang makan. Tepi jalan dia tak takut kakak. Sebab dia lapar. Dia tak kisah kena jampi ke tak ada bang. Dia tak kisah. Dia lapar. Saya bawa orang. Berebut-rebut makanan. Saya kalau minta 2, saya bagi 3. Orang minta 3, saya bagi 4. Saya selalu pesan pembantu saya. Kalau orang minta, jangan kata tak boleh bang. Satu seorang je. Ada juga yang kadang buat yang tak biasa ikut saya, dia bagi satu seorang. Memang saya beli banyak-banyak kakak. Saya memang nak suruh dia orang makan. Kita ni tak boleh makan abang. Orang tu nak makan 2 bagilah. Dia orang susah. Tidur atas simen, sejuk. Ada yang ustaz, dia orang tu ramai tak guna, pemalas. Yalah bang, dia tak guna, pemalas, jahat, setan. Kita yang baik, warak, yang takwa, yang banyak duit, yang kaya, yang cerdik, yang berilmu, usahawan ni, apa kita buat tolong dia? Dia tak pandai, kita yang pandai. Ada seorang alim, orang minta sedekah. Bila minta sedekah, orang gila. Orang suruh ambil makanan kat belakang. Dia pergi kat meja ustaz tu, dia ambil meja makanan ustaz tu. Ustaz tu ambil makanan, bagi kat orang gila tadi. Anak murid semua marah. Kenapa ayah bagi kat dia? Anak dia pun marah. Kenapa ayah bagi? Itu makanan khas untuk ustaz. Kami sayang kat ustaz. Apa ustaz? Dia tu cuma orang gila. Semua cakap, tak payah. Dia tu makanan dalam sampah, dalam tong sampah pun dikutip. Alim tadi kata, tuan, dia gila. Tapi saya ni tak gila. Dia gila, saya ni tak gila. Kita memberi bukan sebab orang. Kita memberi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita beri tu, Allah sedang nilai kita. Abang kakak, budak tadi saya turun. Saya ceramah dia orang, "Mai sini abang." Saya pun kata, macam mana nak belanja makan? Abang bagilah RM10 seorang ke RM5 ke bang, kata orang yang dadah tu. Saya pun bagi dia RM10. Saya kata panggil semua sekali, saya banyak duit RM10 ni, saya bagi sekeping seorang. Panggil semua sekali, dia orang pun semua datang. Saya banyak duit RM10 bang, dia orang semua datang kat saya. Lepas tu bila sebelum saya bagi, saya kata abang duduk rapat-rapat, biar saya nak ceramah dulu. Boleh ustaz, dia pun dengar. Ada kawan dia tengah isap dadah dalam piring, tengah duduk gitu kan. Dia kata, berhenti sekejap. Dengar ceramah ustaz dulu, nanti sambung balik, dia kata. Korang jangan berbual, ni alim ulama, turun bagi ceramah ni. Saya pun kata, bang bukan alim ulama, saya ni mu'allaf je. Dia orang kat bawah, tak boleh ustaz, alim ulama ni kita kena muliakan. Orang bawah jambatan pun muliakan alim ulama bang. Bawah jambatan, duduk rapat-rapat. Lepas tu duduk rapat-rapat. Okey. Yang seorang tu kata, duduk rapat-rapat, dudukkan sunnah Nabi. Wah, tahu pula kau ya. Abang pada markas mana? Ada seorang tu lagi geram, markas pula dah kau Jadi bang, yang 3-4 orang tak pakai baju. Sekejap ustaz sebelum ustaz mula, kita orang pakai baju dulu. Sebab ustaz cakap benda yang tinggi, mulia. Wah, saya kata dia orang ni kalau bercakap kan. Semua. Habis saya ceramah bang, saya bagi RM10 seorang. Lepas RM10, dia orang peluk saya seorang-seorang. Saya pula susah hati, nangis-nangis pula peluk tu. Sepanjang saya ceramah, dia orang, Allah, betul, ya Allah, betul. Allah ustaz, ya Allah, betul ustaz, betul ustaz. Dia cakap tu macam nampak masuk ke jantung itu bang. Ya Allah, betul ustaz. Dia punya betul tu sampai ke jantung. Nampak masuk ilmu sesuatu, betul ustaz. Ustaz kakak, sebenarnya dakwah tu bukan untuk dia orang, untuk diri kita sendiri. Supaya kita tak pandang rendah ke orang, kurang-kurang kita buat sesuatu untuk agama ini. Lepas tu kakak saya cakap, saya nak balik, dia nak hantar saya balik. Angkat ustaz, tak apa. Saya nak pergi jumpa, nampak budak-budak muda kat sana. Ustaz yang belah hujung tu, ustaz pergi dakwah dia. Dia orang tu memang teruk. Yang belah sana tu, kami dah tak tahu nak buat apa ustaz. Itu budak-budak lagi, ya Allah. Kesian dia ustaz. Tolong nasihat dia orang sebelum dia orang jadi macam kita orang ni. Dia pun pergi jumpa belah sana. Pergi jumpa sana, ramai kakak. Hidung pakai pin, mata pakai pin, semua sekali. Saya pun cakap, adik, mesti ni kat ustaz. Ada seorang budak perempuan pegang baby. Tengok dia pegang baby, saya nangis. Tahun lepas saya jumpa 4 orang budak perempuan pegang baby, duduk bawah jambatan, pegang baby. Ustaz, saya jahat kan? Masuk neraka kan saya ustaz? Saya ni tak guna ustaz. Setan saya ni kan ustaz. Saya jahat. Adik, ustaz kagum awak pegang baby duduk bawah jambatan. Ustaz sayang kau. Awak ni macam anak saya kat rumah. Betul dik? Saya tengok balik semula. Muka awak ni macam muka anak perempuan saya kat rumah. Sian awak dik. Tak adalah ustaz saya jahat masuk neraka kan? Tak adalah dik. Awak ahli syurga, Allah sayang awak. Mana pula ustaz saya berzina je kerja saya dulu. Saya jahat, saya tak guna. Taklah dik, Allah sayang kau. Saya kadang dah malam, dah 2 pagi kadang saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya cakap Allah sayang je lah.
Dah tak larat nak bercakap bang malam-malam. Kadang mata pun tak buka. Jadi Allah sayang je. Ya dia, Allah sayang awak. Tak apa dia, Allah sayang awak. Bagus dia. Dia kan kadang macam tu bang. Sampai dah penat buat dakwah tu bang. Dia tak larat buka mata. Cakap tu macam hafal je lah. Allah sayang awak. Betul dia, Allah sayang awak. Dia cakap apa je saya, Allah sayang je kata dia. Memang kutuk saya kata saya cakap lah. Memang gitu kat saya pun tak kecil hati. Memang itu je saya tahu pun. Allah sayang awak. Tiba-tiba dia cakap, Ustaz, saya minta IC dia. Ada 4 orang saya jumpa. Seorang tu lahir KL, Johor, Sabah, seorang lahir Perak. Tengok IC. Umur 14 tahun. Bersalin kat mana dik? Kat kedai mamak tu. Sakit tak? Macam nak mampus Ustaz, dia kata. Saya pun berbual dengan dia. Dia sewa bilik. Ada kedai mamak bawah. Atas tu ada bilik-bilik sewa. Dia sewa bilik tu RM20. Lepas tu abang kakak tu tak apa jadi kat dia. Saya pun cerita-cerita kat dia. Dia cakap asyik. Dia cakap, saya masuk neraka Ustaz. Saya mana boleh semayang. Saya kotor Ustaz. Tak adalah dik. Kalau masuk neraka, Ustaz masuk dulu. Kenapa masuk Ustaz masuk neraka? Ustaz pakai jubah. Dia sebab rumah awak dengan rumah Ustaz ni tak sampai setengah jam. Ustaz sibuk ceramah sana sini. Awak duduk buat jambatan pegang baby dah 2 bulan. Selamat tak ada apa-apa jadi kat awak. Kalau awak mati, Ustaz dulu yang salah. Saya yang salah. Bawa jambatan pegang baby bang. Saya salah. Tak Ustaz tak masuk neraka. Tak adik Ustaz masuk neraka. Ustaz masuk neraka. Sebab Ustaz biar awak kat bawah. Kesian awak. Lepas tu dia kata, Ustaz ajar saya semayang. Saya pun ajar dia semayang. Bila saya ajar dia semayang, saya pun semayang dengan dia. Budak-budak ni 8 orang. Saya bila makan dengan dia, saya suap. Saya kalau jumpa budak-budak degil ni bang, saya suap dia makan. Lepas tu saya peluk dia, saya cakap sayang. Abang buat bang, memang jadi. Ni kalau anak abang nakal kan suap. Elok jadi dia. Ni kalau suami nakal kakak pun boleh juga. Isteri nakal pun boleh suap. Memang jadi baik kak. Dia jadi kasih sayang. Tuan-puan dapat Islam daripada mak ayah. Satu disiplin mak ayah tuan-puan. Satu tak apa dia, kasih sayang. Sebab tu orang kat Malaysia ni, kalau takbir raya, nangis. Orang cakap sebab takbir raya. Sebenarnya tak. Kakak tahu, abang tahu sebab apa kakak abang takbir raya tu nangis sebelah kita, sebelah Malaysia, teruk nangis. Tahu sebab apa? Mungkinlah itu sebahagiannya. Tahu tak sebab apa bang? Nak tahu sebab apa? Masuk Ramadan, orang kalau mak ayah dah meninggal, nangis, rindu kat mak. Sebab mak ayah tuan-puan penat, susah payah. Pagi-pagi masak sahur, didik tuan-puan dengan kasih sayang. Orang Melayu Islam ni antara yang payah nak murtad kat mana-mana kakak abang. Susah. Ada saya jumpa murtad ramai juga. Tapi yang kurang kasih sayang mak ayah. Majoriti yang mak ayah beri kasih sayang, didikan agama dengan baik. InsyaAllah dia tak murtad. Kasih sayang tu kurang. Tahu tak abang tahu apa jadi budak tadi? Saya pun berbual dengan dia. Saya kalau jumpa budak jahat, saya suap dia. Budak jahat mana bila saya suap, mula-mula tak nak. Sunnah Nabi, dia pun buka mulut. Umur 28 ni, bertatu bang, depan kelab. Kena suap dia tiba bersandar kepala. Manja jadi tiba-tiba. Itu kawan saya, apa dia RSM kat sini. Ustaz sunnah Nabi, suap saya. Dia pula makan nasi belauk, suap. Begitu cara dia makan bang. Masuk dengan jari-jari masuk. Jari berbulu pula. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Abang kakak, apa jadi kat budak tadi? Saya pun ajak dia orang semayang. Makan-makan semayang. Pukul 2 pagi semayang. 2 bilik saya sewa, lelaki perempuan. Semayang saya ajak sekali. Malam-malam, kadang-kadang, tu sebab tu abang kakak, malam-malam ni memang kena aktifkan masjid. Kena ada kawasan untuk orang susah, orang musafir, orang berdakwah. Kena siapkan betul-betul. Dia cantik kan. Layan dia, tak apa. Kalau kotor, bayar mana-mana tukang bersihkan. Begitu. Tapi jangan bagi masjid kita tak boleh masuk, tak boleh begitu. Jangan buat cerita abang kakak. Tahu tak sebab apa? Saya pada kecil antara orang tidur kat masjid. Saya daripada tua-tua kat KL, tak ada rumah, saya tidur masjid pada kecil. Sebab tu kalau orang datang masjid, biar dia, bagi dia ruang, buat cantik, macam tetamu bang. Begitu. Buatlah syarat-syarat untuk apa, untuk kemaskan supaya jadi disiplin cantik. Tapi jangan halang sesiapa pun itikaf kat masjid. 24 jam masjid tu mesti hidup. 24 jam masjid tu mesti hidup. Memang tak senang bang, saya faham tak senang. Yelah berapa orang AJK nak jaga masjid 24 jam, gaji tu bukan ada gaji pun. Penat macam nak mati kerja. Tapi abang kakak buat. Masjid Nabi dulu 24 jam. Setiap jam masuk Islam. 1-2 pagi tak berhenti masuk Islam. 2-3 pagi tak berhenti masuk Islam. Nabi duduk kat masjid tengah malam, datang 200 orang. 300 orang bawa masuk Islam. Abbas bin Mirdas bawa 300 orang masuk Islam serentak. Mengucap. Tak berhenti masjid Nabi. Beratus orang masuk Islam. Masuk Islam pergi masuk kelas ni. Masjid tu banyak pecah-pecah. Ni masuk kelas ni. Masuk Islam pergi kelas ni. Tak berhenti kakak. Orang semua tak berhenti. Semua orang kampung bagi masa kat masjid. Abang engineer. Tapi 2 jam abang kena ajar orang mengaji kat masjid. Sejam. Abang doktor. Sejam abang ajar orang mengaji.
Abang kerja apa? Cikgu. Setengah jam kena sumbang kat masjid. Semua ahli masyarakat ni menyumbang kat masjid. Tak berhenti masuk Islam. Kalau macam ni masjid kita, insya-Allah Allah akan hadiahkan tak lama dah. Saya kaji-kaji, baca-baca kakak. Sekarang orang Cina ni banyak masuk Kristian. Jadi kalau kakak abang buat dakwah tak lama, semua Cina kat Malaysia ni esok insya-Allah mereka semua masuk Islam. Sebab Islam ni benda-benar kakak. Dia benda hak, dia bukan benda susah nak faham, dia fitrah manusia. Sekarang banyak Cina masuk Kristian. Cina dulu bukan Kristian, kan banyak Buddha kan. Keluarga saya ramai kakak. Dulu Buddha, tapi ramai juga masuk Kristian. Sebab apa? Sebab mereka berkembang dakwah. Untuk tahu bang kakak, kita pun insya-Allah tak mustahil, tak lama semua Cina, India kat Malaysia ni ramai-ramai akan ucap syahadah. InsyaAllah begitu. Dengan kasih sayang, dengan akhlak yang mulia, dengan doa, tangisan kita semua, insyaAllah satu hari nanti tak lama dah. Dan hari itu akan tiba, orang tak berhenti masuk Islam. Abang semua dah tak boleh tidur dah. 2 pagi, abang kena on call di masjid. Nak ajar orang ada nak mengucap. Ustaz-ustaz semua dah tak boleh tidur dah. Satu pagi orang kerja, ustaz, mai datang masjid. Ada orang nak masuk Islam. Mai sini ustaz, ada orang lagi nak masuk Islam. Ustaz sampai, ya Allah, matilah ya Allah, matilah. Tak tahan, penat ya Allah. Bini dah muruk dah. Tak tahan dah, tak sempat apa dah bang kan. Termenung dah. Ya Allah, panggil semua datang masjid. InsyaAllah kakak abang. Apa jadi kat budak tadi? Saya semayang dalam bilik, baru semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba dengan bunyi budak-budak tu nangis. Saya ini semayang bang, jarang nangis. Saya terus terang lah abang kakak. Tapi tahu tak apa ni? Saya kalau semayang dengan budak-budak degil ni, saya selalu nangis. Saya semayang dengan pelacur-pelacur tepi jalan, bawa dia orang pergi program, saya nangis bang. Sebab saya tak tahan dengan dia orang nangis. Saya rasa bersalah, rasa berdosa, rasa macam teruk sangat, rasa macam tak tahu nak buat apa, rasa zalim, kejam sebab tak buat dakwah ni sungguh-sungguh. Selalu rasa macam tu. Saya selalu rasa macam tu. Saya kalau jumpa budak ni, bukan saya sedarkan dia orang sedarkan saya. Banyak kerja lagi nak kena buat dalam agama ni. Banyak kerja nak buat bang. Banyak kerja kita semua kena buat. Kalau mula buat macam tak cukup masa. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, nantikan subuh, Ustaz boleh datang lagi ajar kita orang semayang. Ustaz, nantikan maghrib isyak esok, Ustaz boleh datang ajar kita orang kan Ustaz. Tak ada orang pernah ajar kita orang semayang macam ni. Ustaz tahu tak? Kita orang kan tak pernah ada orang suap kita orang makan macam ni. Kecil-kecil kakak, 13, 14, 15, 16 tahun. Tahu tinggal kat mana? Tepi jalan. Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa. Ada yang ada mak. Ada orang kata, dia orang ada rumah sebenarnya Ustaz. Nah ni biasa saya dengar. Dia orang tu rumah ada Ustaz. Tapi dia orang tu tak nak balik. Dia kata. Budak-budak ni degil, jahat. Abang pergi rumah dia, abang tengok. Abang masuk rumah dia, abang tengok. Rumah tu macam store. Mak pun tak balik rumah. Bila air kat luar, depan rumah orang hisap dadah. Rumah-rumah kat KL kecil-kecil kakak, banyak macam tu. Kecil je, tandas kat luar. Mak tinggal seorang. Bapak tak tahu pergi mana. Banyak macam jumpa, majoriti tak ada bapak dah. Hampir semua tak ada bapak dah. Tak tahu bapak kat mana. Cuma tinggal mak je. Mak seorang. Mak pelak perempuan seorang. Tak ada siapa dah. Pergi kerja, sana sini, kena mengorat, harap laki ni minang dia, tak minang juga. Apa jadi kakak? Kesian. Saya sebab tu kata beritahu abang kakak, ramai orang dalam dunia ni rindu untuk dibimbing, dipimpin. Sebab tu tak tahu nak buat apa. Itu saya jumpa budak jadi 5, jual burger, tak pergi sekolah. Rupa kawan dengan budak dadah, jual dadah. Saya tengah duduk kat masjid, saya pergi ziarah dia, jual burger. Dek, jumpa ustaz kat masjid. Dia bercerita kat saya, dia jual dadah. Dia pergi kat saya bang, dia pegang tangan saya tengah duduk masjid. Tak lama dia baring atas perut saya. Wah budak ni gay ke apa kau ni? Bukan gay bang. Siapa pernah pergi rumah anak yatim angkat tangan? Siapa pernah pergi rumah orang tua-tua? Tahu tak apa persamaan anak yatim rumah orang tua? Abang pergi. Abang rapat ni kan, dia pergi dia peluk kita. Dia manjat belakang kita. Pakcik-pakcik tua-tua rumah orang tua peluk kita. Sayang kat kita. Nangis-nangis peluk kita. Tahu tak apa? Dia tak ada orang nak peluk dia. Siapa ada ayah lagi angkat tangan? Ni contoh mudah. Siapa ada ayah? Siapa dah lama tak peluk ayah dia? Balik nanti, peluk ayah. Ayah tu nampak garang. Ayah saya lu kakak, garang. Tak pernah tegur anak. Ayah baik, kuat kerja. Semenjak mak meninggal 5 tahun lepas, saya jumpa ayah saya peluk ayah saya. Saya cium ayah saya. Saya cium dahi, pipi, lepas ke bumi mak, masuk bilik ayah. Ayah nak adik-adik saya 12. Kami kalau salam pun cium tangan, lari cepat-cepat. Saya masuk bilik, ayah saya tengah nangis, saya peluk dia, saya cium dahi dia. Saya cium pipi kanan dia. 5 tahun lepas baru saya buat.
cium pipi kiri dia, saya cium bahu kanan, cium bahu kiri, saya peluk dia kuat-kuat, ayah saya nangis. Saya setiap kali balik rumah, ayah saya tunggu saya cium peluk dia. Dia kerja siang malam bang, penat tu anak-anak. Ayah dulu kan garang. Tapi dulu ayah dia lagi garang. Tapi dia rindu anak-anak peluk dia. Ni ayah-ayah ni rindu anak-anak. Kadang anak-anak balik peluk mak, ayah tengok TV kan. Lintai je. Bilalah anak aku nak peluk aku. Rindu kan anak-anak. Tapi lah aku dulu pun garang sangat. Anak-anak pun tak berpenat. Biarlah. Nangis. Ayah malam-malam ni nangis. Esok isteri dia meninggal. Nangis saya kak. Rindu kan anak-anak. Sebab tu abang kakak nanti balik peluk ayah ya. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, ilmu banyak-banyak, ceramah bukan main siang malam, dakwah siang malam, tapi dengan ayah pun tak pandai nak peluk. Nanti balik peluk ayah, sayang kat ayah. Siapa nak dekat dengan rumah Nabi dalam syurga, angkat tangan. Nabi sebut, pertama, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kedua, orang yang berbuat baik terhadap isteri dia. Kalau isteri berbuat baik terhadap suami dia. Kenapa akhlak dan buat baik terhadap keluarga dipecahkan? Sebab ramai orang dalam dunia baik kakak. Warak bukan main dia. Tapi kat rumah dengan isteri pakai kaki je cakap. Ada orang dalam rumah senyum pun tidak bang. Anak-anak tak cium. Nabi SAW tengok seorang sahabat peluk anak. Nabi tanya, kamu sayang anak ni? Ya Rasulullah, saya sayang anak saya. Sabda Nabi, masa kamu peluk anak kamu, sayang anak kamu, Allah sangat sayang pada kamu. Nanti balik jangan lupa peluk anak, makan suap makan, handphone simpan. 3 waktu ni simpan handphone. Waktu makan, waktu solat, waktu taklim kat rumah. Baca Quran, hadis, mesti ayah mesti duduk dengan anak hari-hari 10-15 minit, ajar Quran, ajar hadis Nabi. Kalau tak tahu, suruh anak tu kita ajar kita. Suruh isteri kita ajar kita. 3 waktu ni simpan. Simpan apa? Simpan semua handphone. Masuk waktu solat, beli kain kafan, balut TV. Innalillahi, meninggal TV. Tak payah tengok TV je kan. Masuk waktu solat, simpan TV. Jangan tengok handphone di depan anak. Tak baik kakak. Nanti anak kita benci kat kita. Biar dia sayang kita. Biar anak kita kata, dia pergi Amerika, orang cerita mereka bagus, dia kata apa? Tak. Kalau saya nak keluarga macam bapak saya dekat Sungai Petani. Besok pergi China, dia kata apa? Orang China nampak hebat kan? Belajar yang baik dia, teknologi ke tak salah. Tapi bab agama, bab akhlak, dia kata apa? Saya nak keluarga macam keluarga saya kat Sungai Petani. Saya nak suami macam ayah saya. Saya nak isteri macam mak saya. Dia pergi mana-mana, Korea ke mana, hati dia kata apa? Saya nak keluarga macam keluarga saya, Islam kasih sayang, sebab mereka jadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan mereka sampai bila-bila. Anak kita orang lain cerita orang tu hebat. Anak kita tak boleh duduk diam lah, dibangun. Orang yang paling saya sayang dalam dunia, nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama-lamanya beliau paling baik. Sahabat macam tu. Kata sahabat ni kalau cerita Nabi penuh cinta. Kami tengok bulan yang penuh cantik. Kamu malam-malam bulan cantik. Kami tengok Nabi, kita tengok bulan, tengok Nabi. Kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan. Tengok muka Nabi je tenang, bahagia. Abang kakak, tuan-puan sekalian, biar anak-anak kita sayang Nabi, sayang keluarga Nabi, sayang anak-anak Nabi, sayang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman Ali. Saya ringkaskan budak tadi kakak, saya dakwah dia. Lepas tu dia bawa saya dakwah-dakwah budak-budak muda. Lepas dakwah budak-budak muda, dia bawa pergi dalam kebun-kebun getah. Makin jauh ke dalam. Dik, makin jauh ni dik. Tak apa ustaz, Allah mesti tolong saya. Dia kata, ustaz jangan risau, Allah kan ada. Dia pula ceramah saya bang. Lepas tu balik KL, dia peluk saya. Ustaz nak ikut ustaz, saya bawa pergi KL. Belajar tahfiz bang, dah setahun lebih, saya ringkaskan. Dia kata, ustaz saya dah hafal 10 juz Quran. 10 juz hafal bang. Kecil. Ustaz, kenapa ya? Orang yang ada mak, ayah, keluarga saya ni, tak ada siapa-siapa pun dalam hidup saya. Saya cakap supaya awak kenal Nabi. Nabi dulu lahir, tak ada ayah. 6 tahun, mak Nabi meninggal. Mak Nabi meninggal dekat Abwa, sunyi sepi, tak ada orang. Lepas 10 tahun, Datuk Nabi meninggal. Anak Nabi yang pertama, nama Zainab radhiyallahu anha. Hantar bekas suami, kena tombak, keguguran, sakit. Sampai Nabi dengar, Nabi marah. Sampai Zainab meninggal dunia, Nabi kebumikan Zainab. Nabi Ruqayyah Ummu Kalsum kena cerai depan ramai orang. 7 anak Nabi lebih kurang, salah satu pendapat. 6 anak Nabi, 5 anak Nabi dah meninggal. Tinggal Fatimah radhiyallahu anha. Allah hadiah seorang lagi nama Ibrahim. Dengan Ibrahim meninggal, air mata Nabi laju keluar. Air mata ni mengalir, hati ni bersedih, lidah ini tidak akan bercakap yang salah. Untuk tu abang kakak kita niat. Apa tu sedekah? Kita nak bantu semua orang dalam dunia, bawa kebaikan, hidayah. Nak bawa manusia kenal Allah dengan diri, harta kita. Ada duit sedekah. Sampai siap masjid. Semua sedekah. Bulan-bulan bagi kat masjid.
Berhenti tak berhenti bagi. Apa lagi? Buat dakwah. Beri nasihat. Senyum. Sebarkan salam. Dakwah. Orang bukan Islam, ajar masuk Islam. Orang Islam, cakap kasih sayang. Ziarah kamu kampung pintu-pintu. Anak-anak balik rumah, peluk dia. Cakap, nak, ayah sayang kat engkau. Bapak bangga dengan engkau. Dia bapak sedih, kau dah lama tak semayang. Pesan, siapa nak buat macam ni, angkat tangan. Siapa nak selalu bersedekah, Masya Allah, angkat tangan. Masya Allah. Cuba semua pegang tangan orang sebelah dia. Cuba pegang. Tengok sebelah tu. Kalau isteri orang, jangan pegang. Suami orang pun jangan pegang. Cuba pegang, cuba pegang. Saja pegang. Dulu Abu Bakar dan Umar, Nabi nampak masuk majlis. Nabi kata, nak tak aku beritahu penghulu syurga. Mula-mula masuk syurga. Hadis surah Ahmad. Abu Bakar dan Umar pegang tangan. Pegang tangan. Orang berjuang ni, dia rasa sayang satu sama lain. Tengok, tak pernah jumpa pun rasa sayang. Tak pernah berbual pun rasa sayang. Macam askar, jumpa askar. Pada jauh je dah angkat kepala. Sebab rasa sama-sama askar, begitu. Penat tu. Pada jauh dah pencen dah. Jumpa askar. Tuan, dia tiba tengah makan kopi. Tuan kat kedai. Tengok askar kalau jumpa askar. Tengok polis kalau jumpa polis. Dia sama-sama berjuang. Tengok orang lain apa lagi. Pendakwah jumpa pendakwah. Sama juga. JK Masjid pandang JK Masjid. Masing-masing pandang. Dia faham dah apa benda yang terjadi kat masjid tu. Pandang je dah tahu dah. Dia dah berjuang. Begitu kakak. Kita semua ni sebuah keluarga. Patut orang Islam pandang orang Islam yang lain ada satu perasaan. Sedih sama, menangis pun sama. Sebab tu dulu orang Islam sedih, semua sedih. Sekarang tak dah. Kalau dia meninggal, dia seorang je nangis. Orang lain semua ketawa. Perasaan kekeluargaan orang Islam tu hilang. Perasaan keluarga tu tak ada bang. Kalau dia jatuh padan muka, dia susah apa-apa ujian lantak dia. Tak, kita sebuah keluarga. Mungkin berbeza pendapat dalam setengah perkara, tapi kita tengok dia rasa sayang. Kita beza-beza bang Allah buat. Kita takkan semua sama je. Takkan semua orang begini, semua orang begini, semua orang begini. Kan semua orang lain-lain, tapi kita sebuah keluarga. Adik-beradik pun lain bang. Mak bapak sama, perangai tak sama. Mak tahulah. Yang jadi mak tahu. Ini lain, ni lain, ni lain, ni lain. Ini kalau minta tak bagi, merajuk terus. Balik hilang terus. Yang ni pula tak kisah. Yang ni pula begini. Yang ni kuat nangis. Yang ni begini. Lain-lain. Itu rasa sayang. Nabi balik rumah pegang tangan keluarga. Nabi kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Cuba bang kakak pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Cuba pegang. Pegang tangan. Dah nak habis dah ni. Saja je. Pegang tangan. Cuba kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Cuba cakap, Ya Allah, ampunkan dosa saya, maafkan saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, Nabi dulu susah, sakit berjuang demi Islam sampai pada kami. Sekarang giliran kami untuk hidup kat Islam. Ya Allah, maafkan saya, ampunkan dosa saya bertaubat pada Engkau kerana meninggalkan dakwah ini, kerana tidak hidupkan Islam. Ya Allah, Nabi dah wafat, sekarang giliran saya tak buat apa-apa untuk agama ni, maafkanlah saya. Kita semua sebuah keluarga. Cuba cakap, kita semua sebuah keluarga. Allah yang temukan kita sebab tangisan darah air mata Nabi, kita semua dapat Islam. Kita bertuah dapat Islam. Alalang berkawan biar sampai syurga. Nanti dalam syurga tak nampak saya, carilah saya. Cuba semua salam orang sebelah dia, peluk orang sebelah tu, peluk. Salam dia, cium sikit dahi orang sebelah tu. Salam dia sikit. Pada tadi duduk sebelah jeling-jeling je, salam pun tidak. Salam. Kiri kanan, depan belakang, salam. Nampak orang sebelah, salam. Sayang. Peluk dengan rasa sayang. Jangan marah, sayang. Orang Islam begitu bang. Sayang, sebuah keluarga. Salah, berbeza pendapat, beza-beza sikit tu biasalah bang. Tapi jangan benci satu sama lain, rasa sayang. Nanti balik peluk keluarga, cakap sayang. Kakak-kakak tengok, semua dah nangis kakak-kakak. Tahu tak sebab apa kakak nangis? Dah lama tak kena peluk. Nanti abang peluk isteri bang. Makan suap-suap, peluk isteri, dukung isteri kat belakang. Tapi tengok saiz lah, jangan sekali angkat. Mandi sekali, astagfirullah ustaz, takkan mandi sekali tu tua macam ni ustaz. Tak apa, kalau takut mandi jenazah kan. Okey, yang awak jadi jenazah, abang mandikan. Pakai kapur baru sekali. Janganlah bang, tak bangun-bangun pula kan. Abang kakak, sikit lagi Saya kecil-kecil ni abang kakak. InsyaAllah abang kakak ada satu tabung ni. Dengan ni saya minta untuk lancarkan tabung akhiratku. Boleh ambil kat surau. Nanti hantar semula dekat. Hantar semula untuk masjid ni lah kan. Untuk kutipan kat masjid. Boleh ambil dekat sekolah ke, institusi ke, kolej ke. Ambil ni dah penuh hantar.
Lepas tu ambil balik yang lain, hantar lagi. Setiap hari dia kakak abang kau nak bagi banyak tu rasa susah hati, saya faham perasaan tu. Jadi ambil. Kalau kata ni bawa mana-mana kat pejabat, edarkan, hantar semula kat masjid ni, mudah-mudahan Allah takdirkan masjid ni cepat siap. Sampai kiamat esok Allah kata kamu dah banyak kali sembahyang sunat 1,000,000 rakaat. Kamu dah khatam Quran 30 kali. Tuan-tuan agak-agaknya tunduk je, ya malaikat ni perli nampak gayanya. Kalau gitu-gitulah abang kakak. Mana ada mengaji dulu, kadang mengangkat-angkat je. Oh abang ni dah banyak buat dakwah, dah Islam ke orang begini. Oh rupanya sebab apa? Sebab abang menyumbang untuk bangunkan masjid ni. Esok masjid ni tak berhenti orang buat dakwah siang malam. Banyak pendakwah datang pada seluruh negara, seluruh dunia sebarkan Islam. Ada orang pula masjid, ada majlis-majlis ilmu tak berhenti. Ada orang bangun malam semayang sampai sudah. Ada orang belajar hafiz Quran, ada madrasah pula ni, sekolah agama pula. Tak berhenti sampai kiamat, semua yang singgah semayang. Orang susah, orang miskin, anak yatim yang semua nasib dia terbela dekat masjid ni, sampai kiamat pahala dapat kat tuan-puan. Jadi saya ni, tuan-puan boleh dapatkan nanti tabung ni dekat mana? Dekat dalam masjid Tabung ni boleh dapat dalam masjid. Nanti pengurusi beritahu kat mana. Jadi abang kakak sekalian, sikit lagi boleh, larat lagi dengar. Tak sangka orang sini ramai macam ni Ya Allah. Macam kalah, macam kat Sabah dah. Abang kakak, saya sikit lah, mungkin tuan-puan ada yang tak pernah jumpa saya, tak kenal saya. Saya share sikit. Saya kecil-kecil dulu, keluarga saya tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Bapak saya setiap tahun buat pesta. Bapak saya garang, maaf saya cerita macam ni, minta maaf, ada orang tak nak dengar. Tapi terpaksalah dengar je lah bang, kalau nak muntah-muntah je. Bapak saya garang, dia kalau dengan mak, dia romantik, penyayang. Dia tahu sunah-sunah Nabi tu bang. Kalau makan berdua suap-suap, kadang mak masak, bapak peluk daripada belakang. Tahu pula dia sunah-sunah tu. Kadang mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Itu yang paling tak faham sekali. Sekarang dah faham lah sebab apa. Lepas tu dia orang basuh tandas sama-sama. Tapi dengan anak-anak bapak saya garang. Satu hari kakak, umur saya 12 tahun. Saya pergi sekolah. Ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar tu terus saya nangis. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya pergi masjid ikut pintu belakang. Sampai masjid, segi masjid ke pintu belakang, saya belajar kenal Allah. Saya mula-mula dapat Islam ni kakak, dapat kenal Allah, belajar semayang ni, saya seronok. Masjid saya kadang-kadang ada pendakwah datang. Masjid saya tak ramai orang. Jadi bila dia orang datang, saya rapat dengan dia orang. Bila dia orang balik, saya nangis. Setiap kali jemaah tu balik, masjid saya bawah bukit. Saya duduk atas bukit, dia orang balik je, saya nangis. Tahu sebab apa? Sebab esok dah tak ada orang nak ajar saya semayang. Esok dah tak ada orang nak teman saya itikaf. Ingat lagi kecil-kecil. Saya ingat lagi 3-4 orang tu. Seorang tu daripada Madagaskar ke mana saya ingat. Seorang tu daripada France. Ada seorang abang tu pada Rusia. Tu antara orang jauh-jauh yang saya ingat sampai sekarang muka dia. Saya pun tak pernah jumpa. Masa tu je dah jumpa. Dia orang balik, saya lambai pada atas. Tahu sebab apa? Saya nangis. Saya kecil-kecil kalau tengok budak tahfiz Quran ni, saya nangis. Saya 2 kali lari kat madrasah bang, nak masuk tahfiz Quran. Ustaz kat situ suruh saya balik. Dia kata kalau kau datang sini tinggal mak kau, nanti mak ayah kau semua tak kenal Tuhan, tak semayang. Engkau masuk neraka, nanti tak dakwah dia orang. Saya lari balik semula. Kawan saya 3 orang. 2-3 lari. Mak ayah tak bagi belajar madrasah. Saya lari balik. Saya kalau sebut mak je, saya kalah dah. Saya kalau sebut mak je, saya tak boleh buat apa dah. Saya dengan mak ni memang, tak tahulah abang kakak, memang rapat sangat. Saya pun balik. Bila saya balik, saya sampai dekat apa? Saya tengok orang baca Quran, saya nangis. Best ni lah dia orang ni kan. Tahu surah, tahu Quran. Kecil-kecil dah tahu Quran. Saya nangis tengok ustaz saya bawa anak-anak pergi masjid. Anak dia 10 orang, 11 orang. Semua pergi masjid semayang. Saya kata, untungnya lah budak-budak ni. Ya Allah, bilalah agaknya keluarga saya dapat keluarga macam ni satu hari nanti. Saya kata apa dalam hati? Saya tanya, saya jawab sendiri. Saya tak dapat keluarga macam ni. Tak apalah ya Allah. Saya dapat Islam pun saya syukur dah. Saya dapat kenal dakwah kerja agama masjid ni pun syukur dah. Tiba-tiba kan, satu hari, saya semangat berdakwah. Dia kata 7 orang kawan sekolah saya masuk Islam. Dulu-dulu kakak. Saya bila Islam ke orang, mak bapak dia mengamuk. Polis pun datang. Polis tu jalankan tugas. Saya lah datang. Saya kerja Islam ke orang. Macam apa dah? Kawan-kawannya Islam memang dakwah dah. Yang budak yang bukan Islam pun saya ajak masuk Islam. Dulu kecil-kecil. Hilang kawalan sikit. Sampai cikgu saya ada cikgu bukan Islam. Dia tengah mengajar sains. Habis kelas saya peluk dia. Cikgu, mengucap cikgu. Neraka cikgu nanti. Mengucap cikgu tu bang. Dulu berani bang. Saya kalau nampak budak-budak motor ke apa semua. Saya tak tunggu dia turun tayar dia bang. Saya pergi kat depan tu jerit terus.
Dakwah dia orang. Beratus-ratus motor dakwah. Lu cicik garang sikit. Sekarang mungkin dah tak tahulah takut ke apa. Dulu bang pergi tengah. Baru nak ni bang pergi tengah-tengah. Dia nak pukul je. Pukul ke boleh. Tangan jadi ular nanti. La ilaha illallah dulu. Itu je jerit bang. Nak kena pukul je. La ilaha. Macam tu. Tak jadi pukul dia bang. Pada kecil kita je bang. Mana kat taman semua tengah bergaduh. Pergi-pergi tu tengah. Abang semua dah semesyak ke belum? Nanti Allah marah masuk neraka semua sekali. Dulu kecil masa garang. Tapi satu hari bang. Saya semangat. Dengan mak ayah saya tak tahu nak buat. Maaf saya cerita begitu. Dulu je kecil semangat. Balik rumah, saya baca taklim kat rumah. Nangis-nangis baca hadis ni kat rumah. Baca dengan adik. Kunci pintu. Kat rumah, ustaz saya kata dengan mak ayah ni jangan dakwah. Ambil hati dia. Pada hari picit kaki mak. Picit kaki ayah. Saya basuh tandas. Saya basuh kereta ayah saya. Saya tak tengok TV orang. Saya kecil langsung tak tengok TV. Rasa masuk neraka kalau tengok TV. Dulu kecil. Sekarang tengok juga sikit-sikit. Dulu tak tengok langsung. Kalau tengok TV ni neraka. Oh lain macam bang. Saya tak nak cakap kat abang lagi, yang turut-turut ekstrim dia apa lagi. Memang macam tu bang. Rumah saya punya TV tu wayar, saya potong. Bapak saya pening. Ingat tikus, saya tikus tu. Saya kata mana boleh perempuan seksi dalam rumah ni. Gambar mak saya semua saya turun dalam rumah tu bang. Lama juga. Ya Allah. Mak saya hari-hari saya ceramah dia. Pakai minyak wangi je kena ceramah mak saya. Dulu kakak, dulu. Sekarang tak macam tu. Mula-mula dapat kan, memang tak tahu bang. Macam kena rasuk sekejap. Abang tahu apa dia? Saya baca taklim yang bilik. Ada hari saya nangis. Tahu tak apa doa saya pada kecil? Saya dengar Ustaz Farid Rabi tu juga doa dia. Saya dengar Ustaz Firdaus Wong Wai Hong tu juga doa dia. Saya dengar ustaz-ustaz yang mana yang bukan keluarga tak Islam. Hampir sama je semua doa. Tahu tak apa doa kita orang ni? Tahu apa doa? Tahu tak apa doa dia? Ya Allah. Saya punya doa lebih kurang macam tu. Saya doa, Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Itu doa saya pada kecil. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tapi saya tak nampak bapak mak saya dapat hidayah. Tiba-tiba mak saya datang dekat. Dia nangis. Pakai seksi, mak saya pakai skirt je. Duduk dekat, dia nangis. Mak saya nangis tak berhenti. Dia peluk saya. Saya banyak ajar mak saya pada kecil. Pada kecil, saya ajar mak saya Quran. Saya ajar mak saya semayang. Saya bang, hafal semua surah je kecil tu. Memang macam apa dah hafal kat rumah. Sebab saya kena ajar mak ayah saya. Mak saya, tengah saya, mak adik, abang kakak tak ada kat rumah. Tiba-tiba bapak saya datang, masuk bilik. Saya kunci pintu tadi. Saya tahu kalau dia nampak, saya mesti kena belasah dia. Dia memang garang. Dia masuk bilik, dia tak belasah hari tu. Dia pergi sebelah saya. Dia duduk sebelah saya, bersila sebelah saya, dia pegang kaki saya. Umur dia 60 tahun, rambut dia semua putih beruban. Bi, boleh tolong ayah, ajar ayah kenal Tuhan, ajar ayah sembahyang. Saya terus nangis tak berhenti. Tahu sebab apa? Saya tak pernah percaya dia boleh dapat hidayah. Saya kenal dia. Dia garang, memang dia takkan dengar cakap saya. Saya doa, tapi saya tak percaya. Ya Allah, jangan ayah mak masuk neraka, beri hidayah kat ayah. Ya Allah, beri hidayah kat ayah. Hati saya cakap apa? Bapak saya takkan dapat hidayah. Tapi kakak, Allah Maha Kuasa. Ebi ajar ayah sembahyang, kena Allah. Saya pegang tangan dia, ajar dia. Saya ambil uduk, ajar dia ambil uduk. Dia ikut saya jadi imam. Saya tak tahu nak buat apa. Saya panik. Saya jadi imam, dia jadi makmum. 10:30 malam. Lebih kurang time-time macam ni lah. Time macam ni tengah buat taklim kat rumah. Saya baca Quran hadis. Kakak abang buat kat rumah. Bagus. Baca Quran hadis dengan keluarga ni. Keluarga tu jadi macam, jadi rapat. Dia jadi macam, tak tahu. Jadi macam baik, kasih sayang. Memang jadi macam tu. Saya buat-buat. Tiba saya jadi imam, bapak saya makmum. Mak saya dah semayang, adik dah semayang. Saya pun dah semayang. Saya bawa balik masjid. Saya hari semayang jemaah kat masjid pada 12 tahun. Nah, sekarang kadang-kadang lambat sikit ada semayang kat rumah juga. Dulu tak pernah semayang kat rumah bang. Memang 5 waktu kat masjid. Sekarang kadang ada juga terlambat juga. Dah terlewat sangat. Jamak ke apa semua kadang. Kat hotel. Dulu tak ada bang. Tahu apa dia? Tiba-tiba baru saya semayang. Saya dengar bapak saya nangis tak berhenti. Dia nangis je. Dia tak tahu baca apa pun. Dia nangis je. Kuat dia nangis. Bapak saya ni garang. Dia memang kaki bergaduh mengamuk. Dia tak pernah menangis. Dia toki ladang. Dia memang mengamuk kerja. Tak pernah nangis bang. Abang saya meninggal. Dia kata padan muka. Padan muka meninggal. Dalam bilik dia nangis lah. Depan orang. Aku dah cakap jangan mandi sungai tu. Mandi juga. Abang saya lemas. Tahu tak apa dia? Dia nangis kuat-kuat. Habis main dia kata, Bi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat. Ayah tak pernah kenal dia. Ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Ayah nak tahu tak siapa bawa ayah semayang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu bukan mak, bukan Bi. Yang bawa ayah semayang kenal Allah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah saya terus nangis tak berhenti.
Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Saya terima kasih pada tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia ni. Sebab doa tuan-puan, saya dapat Islam dan keluarga saya. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Apa jadi hidup saya. Saya bahagia bapa mak saya dapat kenal Allah. Saya kalau susah, saya tak susah. Sebab saya ingat Ustaz saya kata, wasta'inu bisabri wassalah. Bila susah, semayang, minta kat Allah. Saya kakak, lama susah kak. Duit nak makan tak ada. Dulu lepas keluarga bankrupt, nak makan tak ada duit. Nangis, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar. Ustaz saya ajar doa, kalau lapar jangan minta makanan. Ya Allah lapar, kalau ada pahala untuk lapar ni, saya tak nak pahala tu. Saya minta engkau berilah hidayah pada abang kakak saya belum Islam, dapat Islam. Saya pernah sejuk, mesti sejuk. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Selimut tak datang-datang, tapi saya bahagia. Tahu sebab apa? Saya minta pada Tuhan yang betul. Saya tahu dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Saya ada kat sini sekarang sebab cuma kerana saya belajar solat dan berdoa. Kalau tak, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Abang kakak best jadi orang Islam. Untung, bahagia. Saya cemburu dengan tuan-puan. Syukur dapat Islam. Nanti balik peluk anak, mak ayah, keluarga, adik-beradik. Terima kasih dapat Islam. Islam lebih mahal daripada segala-galanya. Jaga Islam ni baik-baik. Saya ringkaskan. Satu hari mak saya sakit, saya tengah berdakwah, saya niat nak tolong mak. Siapa ada mak ayah lagi yang angkat tangan? Jaga mak ayah baik-baik. Keredaan Allah terletak pada keredaan mak ayah. Saya jarang cerita mak ayah ni dulu-dulu. Hari lahir saya 21 Disember. Orang yang cakap selamat hari lahir pada saya cuma mak saya. Jadi saya rindu mak saya. Ebit selamat hari lahir, mak sayang Ebit. Sorry ya nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Dulu saya kurang hargai mak saya. Saya hormat dia, saya sayang dia, saya rapat dia. Saya kalau dakwah orang, mak saya semai hajat kat rumah. Dia baca Quran, baca Yasin, baca Quran, tak berhenti, saya pergi dakwah. Mak saya nangis duduk atas sejadah. Satu hari kakak abang, saya pergi berdakwah, mak sakit. Saya terus nangis sebab saya baru senang beberapa waktu tu. Sebelum tu spek mata mak saya pecah, saya tak ada duit nak beli. Spek mata pecah, tak ada duit. Mak saya nak pergi Langkawi, dekat dengan tuan-puan Langkawi ni. Mak saya tak sempat sampai Langkawi tu. Mak saya nak pergi haji, sampai sudah tak sempat bawa. Mak saya tak ada satu gelang emas pun kat tangan. Saya terniat nak belikan gelang emas satu kat tangan dia, pun tak sempat. Satu hari saya pergi berdakwah, sebulan lebih. Saya setiap tahun, sebulan, 2 bulan begitu, saya pergi mana-mana, begitulah, pedalaman ke mana-mana, saya pergi berdakwah. Daripada kecil, Alhamdulillah, belum pernah tinggal lagi. Daripada saya kecil, daripada 12 tahun. Maaf saya cerita, maaf saya sebut begitu. Lepas tu kakak tu tak apa jadi, saya pun pergi. Tiba-tiba adik saya SMS, hantar gambar mak sakit. Saya terus nangis tak berhenti kakak. Saya baru rindu mak saya. Saya kata, mak, saya nak balik, mak saya telefon. Ebit kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya kata, kenapa mak tak bagi Ebit balik? Nak, dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Tuan-puan lah, sayang kami, berjuang dakwah kami. Sekarang giliran saya pula untuk dakwah orang lain. Saya tak ada sini kalau tanpa doa mak ayah tuan-puan. Orang Kedah ni pula memang semua keluarga alim ulama baik-baik semua sekali. Tempias doa untuk nenek tuan-puan yang baik-baik, saya dapat Islam. Sebab tu kakak abang jangan pernah berhenti berdoa. Bukan sebab abang kakak baik. Sebab abang kakak berdoa pada Tuhan yang betul, maha pemurah, maha penyayang. Dan dia tak pernah tolak mana-mana doa. Dia tak tolak doa abang mana-mana pun. Abang berdoa mungkin nak kahwin. Abang berdoa mungkin nak kaya. Abang tak dapat kahwin, abang tak dapat kaya. Tapi doa abang tu ditukarkan hidayah buat keluarga saya. Jadi jangan pernah sangka buruk daripada berdoa. Selagi kakak jaga solat, berdoa, hidup kakak abang baik-baik. Hari abang kakak tinggal solat dan berhenti berdoa, musnahlah hidup. Habis. Abang kalau tak semayang fardu awal waktu, tak jaga, habis hidup kita. Lepas tu kakak abang tu tak apa jadi. Saya teruskan dakwah. Saya kata, mak, kali baru tahu harga mak saya. Dulu dia cium saya lap, adik-adik, abang kakak. Mak saya peluk, saya tepis. Hari tu saya teringin mak saya. Mak letak pipi mak kat telefon, Nabi nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Nabi nak cium. Saya nangis-nangis. Saya pun pergi sampai hospital, mak dah terbaring. Ya Allah, bangunkan mak saya. Penuh wayang-wayang. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya rasa macam tak boleh nak bangun, bang. Saya jatuh kat bawah. Terus rasa berat. Saya bangun cium mak saya. Ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Saya uruskan mak saya, mandikan semua sekali. Masa tu saya nampak mak saya senyum. Perasaan saya ke, saya nampak ke. Daripada saya kata, Habib, mak senyum. Nampak senyum lebar. Tadi kan wayar-wayar penuh kat muka. Saya pun, maaf saya sebut begitu. Baru saya sedar, pendakwah sebenarnya bukan saya. Pendakwah sebenarnya mak saya.
Dia yang sebenarnya susah berpisah dengan saya daripada kecil. Dia mak yang kuat, mak yang baik. Bukan saya pendakwah, dia sebenarnya. Saya kebumikan dia, saya mandi jenazah kebumikan. Sampai sekarang ada baju mak saya dalam kereta saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah ni, saya hadiahkan untuk arwah mak saya. Abang kakak kalau buat baik apa-apa, berdakwah di masjid, macam ni duduk majlis ilmu, niat, ya Allah, saya hadiahkan pahala majlis ilmu ni buat mak ayah saya. Contoh tuan-puan infak sedekah, nanti pun niat juga, ya Allah, saya niat pahala infak sedekah ni buat mak ayah saya sampai bila-bila. Ya tuan-puan ada mak ayah jaga kan, jangan gaduh-gaduh dengan mak ayah adik-adik. Mak ayah cakap jangan potong dia cakap. Kalau tanpa doa mereka, kita semua tak dekat sini sekarang. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak berdakwah ke, nak jadi orang hebat, tahu tak siapa guru pertama kita selepas Nabi Muhammad SAW? Mak ayah kita. Balik nanti tengok mak, tengok ayah. Orang yang pandai tengok baik mak ayah dia, insya-Allah hidup dia berjaya, bahagia. Orang yang tak pandai tengok baik mak ayah dia, biasanya hidup dia tak ke mana-mana. Belajar tengok dengan mak ayah kita. Belajar tengok dia. Dia mungkin bukan Islam, mungkin dia bukan Islam. Ini kan pula mak ayah tuan-puan memang orang Islam, yang didik Islam daripada kecil lagi. Untuk tu jaga agama sungguh-sungguh. Boleh insya-Allah. Baik abang kakak, cukup tu. Saya ada tulis buku 11 amalan kaya. Kaya di dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Dan dulu saya ingat kaya tu duit. Saya ada duit. Saya rumah kecil. Adik-beradik ramai. Pergi bilik air 3 jam beratur. Sekarang rumah besar. Tapi mak tak ada. Adik-beradik pun jarang balik. Dulu makan sepinggan, saya ingat share. Mak saya kata, mak tak selera makan. Ayah tak nak makan. Saya pun kata, mak, Ebit pun tak nak makan. Saya pada kecil, bapak saya selalu mengalah tak nak makan. Dia sebab nak bagi anak-anak, makanan tak cukup. Mak pun selalu mengalah tak nak makan. Abang tahu tak apa yang saya gembira? Dan adik-beradik selalu yang mengalah tak nak makan juga saya. Maaf saya sebut begitu. Mak ayah tak makan, saya cakap saya tak nak makan. Mak saya kata tak suka makan, saya kata saya pun tak suka makan juga. Sekarang makanan banyak kakak. Kambing atas meja terbaring. Tapi mak dah tak ada. Nilai makanan tu dah tak sama. Apa sebenarnya kaya? Kita kerja siang malam, cek duit. Satu hari anak sakit. Doktor, saya bayar berapa je? Tolong selamatkan nyawa anak saya. Saya nak masa dia dengan saya. Ada tiba abang kakak diuji. Tolong doktor, boleh tak nyawa saya tambah? Boleh tak saya sihat cepat supaya kita nak masa kita bertambah? Tapi ramai orang kurang hargai masa dengan anak, dengan keluarga. Sebab tu Nabi ajar kita, anak-anak ni peluk. Kalau peluk seorang, peluk semua. Dan kalau cium seorang, cium semua. Begitu. Jangan mana-mana nak terlepas. Walaupun dah besar, peluk dia. Dia rindu. Ni anak besar-besar, rindu. Dia jangan lupa. 11 amalan kaya, kita mensyukuri. Ada sikit, kongsi dengan orang. Ada lagi banyak, kongsi dengan lebih ramai orang. Kita kena niat. Nabi SAW bersabda, siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin dan anak yatim, dia juga sedang berjihad di jalan Allah SWT. Sebab tu orang Islam kena rajin, kuat berusaha, tak boleh malas, niat untuk tolong ramai orang dalam dunia. Kita kena paling maju, berjuang, kena berjuang dan berjuang untuk Islam ni dan bantu ramai orang dalam dunia. Orang Islam kena maju. Penting tak orang Islam ni maju? Penting. Tuan-puan semua jadi peniaga yang hebat kat Malaysia ni. Penting ke tak penting abang kakak? Sekarang orang tahu kepentingan dia. Abang tahu kepentingan. Tengok orang sekarang kempen BMF kan. So, sebab apa? Sebab sekarang orang nampak kepentingan. Pentingnya orang Islam ni makan yang bersih, yang halal. Pentingnya bawa orang nampak. Oh bila jadi begini, sekarang lah buka mata. Oh penting begini, penting begini, penting begini, penting begini. Orang nampak kepentingan dia. Tahu tak sebab apa abang kakak? Jadi penting tak orang Islam ni kaya raya, maju dunia akhirat? Penting ke tak penting kakak? Siapa kata penting? Angkat tangan. Penting tak anak-anak kita jadi pemimpin yang hebat berjaya di dunia akhirat? Siapa kata penting? Angkat tangan. Penting kakak. Orang Islam kena rajin. Mulai hari ni cakap, orang yang paling berani, orang beriman. Orang paling kuat, orang beriman. Orang paling mulia, orang beriman. Orang beriman paling kuat. Kakak jangan kata orang beriman ni malas, lemah, tak reti. Orang paling kuat beriman. Siapa orang beriman tu? Nabi Muhammad SAW. Beritahu anak kita, dulu datuk-datuk kita pejuang-pejuang. Beritahu pada mereka, biar mereka kenal. Ini tak. Orang sekarang kalau sebut pejuang je Amerika. Tanya kat anak. Semua nak jadi Kapten Amerika. Semua nak jadi Avenger. Nak jadi apa? Jadi Thor. Jadi apa lagi? Siapa lagi? Tak. Iron Man. Bapak pun tahu juga. Ni ustaz pun tahu juga Iron Man. Nak jadi Iron Man. Budak-budak jadi Iron Man. Punyalah anak-anak semua jadi Iron Man. Pergi Rusia. Kawan-kawan saya berdakwah kat Rusia. Budak-budak Rusia pun pakai topeng Kapten Amerika juga. Amerika kata dunia teroris. Tapi sebenarnya paling teroris tu Amerika. Dia yang buat cerita-cerita hari-hari. Satu dunia berperang kakak abang. Sebab tu anak-anak kita kena kenalkan dengan sahabat. Kena kenalkan dengan siapa? Sahabat Nabi. Ini 11 amalan kaya. Bagus kakak baca. Biasa baca bab 1 je dah kaya dah. Lepas tu tak payah baca dah.
Ada jual kat sebelah tepi ni Ada tepi tu nampak? Tak ada. Sebelah sini ke sebelah sini? Belah belakang. Belakang pentas ni. Ni yang dekat belakang ni. Dekat sebelah belakang ni, belakang pentas. Nanti kalau saya sempat, saya sign lah. Sebelah samalan kaya. Satu lagi 100 kisah sahabat mati syahid. Bagus tu anak-anak kita dengar. Sahabat-sahabat. Mereka sayang agama. Ada satu orang sahabat, tahu tak nama dia siapa? Nama dia Abdullah bin apa? Nama dia Jabir bin Abdullah. Dia adik-beradik ramai perempuan, dia seorang lelaki. Dia dengan ayah dia rapat, Abdullah Al-Haram Al-Ansari. Sekali dia nak ikut ayah dia. Kalau abang baca pada kecil, perbualan dia tu rapat mesra dengan ayah dia. Dia tak takut langsung dengan ayah dia. Tiba bapak dia nak pergi perang Uhud, dia nak ikut ayah. Saya nak ikut ayah berjuang. Ayah dia kata, nak, bapak ni berniaga, banyak hutang Yahudi. Kalau tak bayar, nanti adik-beradik perempuan semua kena jual. 7 yang lain, 8 yang lain perempuan. Kau seorang lelaki. Nak, kau ketua keluarga sekarang. Bapak dia berjuang. Sekali lepas Uhud, mati syahid bapak dia. Dia sampai-sampai 70 sahabat mati syahid. Mayat ni hancur kak, berkecai-kecai. Mayat berkecai-kecai. Nabi pun nak kena serang kan, kena bunuh. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku dalam syurga? Nabi kena pukul. Kesian Nabi. Ni topi ni terkepit. Daripada kepala ni semua terkepit. Topi besi ni tercengkam. Ni berdarah pada kepala ni. Gigi Nabi patah. Sahabat-sahabat semua datang tolong Nabi. Dari Abdullah Al-Haram Al-Ansari, mayat dia hancur, dikumpul satu tempat. Jabir tengok, dia nangis. Sedih tengok bapak dia. Nabi kata, "Hei Jabir, nak tak aku beritahu kamu apa ayah kamu sedang buat? Aku Rasulullah beritahu pada kamu." "Ya Rasulullah, beritahulah saya." "Ayah kamu sekarang sedang ditanya, apa yang kamu inginkan?" Dia kata, "Ya Allah, saya ingin berjuang hidup kembali dan saya nak mati syahid lagi sekali." Orang dulu berdakwah ni gembira. Kita baru susah sikit berdakwah nak mati. Ada ujian sikit, "Ya Allah, ambil je lah nyawa saya." Kita kira nak mati syahid cepat-cepat sangat. Orang dulu dah mati, nak hidup balik. "Ya Allah, hidupkan saya kembali. Saya nak berjuang dan mati syahid." Allah suruh minta yang lain. Yang tu dah takdir, minta yang lain. Atau apa dia minta? Kalau kita, "Ya Allah, masuk syurga cepat-cepat." Tak lah. Permintaan kedua dia, "Ya Allah, tolong sampaikan perkataan saya pada semua manusia dalam dunia. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki." Ayat Quran turun asbabun nuzul. Jabir dengar ni, Nabi lepas Uhud ada satu lagi perang. Nabi kata cuma ahli Uhud pergi, yang lain jangan pergi. Jabir seorang je boleh pergi. Ahli Uhud tambah seorang yang bukan ahli Uhud. Tahu tak siapa? Jabir bin Abdullah. "Jabir, kenapa tak boleh pergi? Kenapa bapak kau tak bagi kau pergi?" "Sebab ada hutang Yahudi." Nabi panggil sahabat-sahabat, kutip-kutip duit, pergi bayar hutang Yahudi. Jabir ikut Nabi, takut mati syahid. Masa tengah berjuang bersama Nabi, Jabir berjuang dengan Nabi. Mana Nabi pergi, dia pergi. Sebab tu ada banyak hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meruayatkan. Mana Nabi pergi, dia pergi. Satu hari Jabir dah jatuh sakit, tak nak bangun dah. Nabi datang kat Jabir. "Hei Jabir." Jabir kata, "Ya Rasulullah, saya ingat dulu ayah saya jaga tuan. Sekarang saya ingat saya boleh jaga tuan sampai bila-bila. Rupanya saya pergi dulu sebelum tuan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan saya sihat? Sebab saya nak jaga tuan sampai bila-bila." Dia nak hidup sebab nak jaga Nabi. Patut anak-anak kita ni sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu abang kakak baca kisah-kisah sahabat. Buat hati kita dengar, ya Allah, betapa orang dulu mencintai Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Mereka sayang Nabi dan agama ini lebih pada nyawa mereka sendiri. Kita baru nak tinggalkan selimut subuh pun tak sampai hati. Selimut subuh tu berapa ringan je pun tak nak pergi masjid. Dah puluh tahun hidup. Baju bertambah, rumah bertambah, dunia bertambah, semua bertambah. Handphone lawa, kasut lawa, semua bertambah. Kereta cantik. Tapi nak pergi masjid tak larat. Subuh tidur. Tilam malah bagi setebal-tebalnya selimut. Semua rumah ada aircon lah. Banyak rumah ada aircon. Tapi nak pergi masjid sembahyang subuh pun tak nak bangun. Dah 30 tahun. Umur dah 30, 40, 50 tahun sembahyang kat rumah lagi. 12 tahun dulu tantas sembahyang lebih baik daripada sekarang. Abang kakak, kita tak boleh lah sembahyang kat rumah yang lelaki. Sembahyang jamaah kat masjid. Buat dakwah hidup kat Islam. Dapatkan buku ni. Satu lagi Manzil, hadis Sahih Abu Daud. Ada satu orang sakit sejenis gila. Nabi baca Al-Quran, gila dia hilang. Dalam ni ada munjiat ayat Asy-Syifa. Saya pada kecil kalau keluarga sakit, saya selalu baca ni. Bapak saya kena ketumbuhan, masuk hospital Melaka. Masuk hospital Melaka, sakit teruk. Lepas tu saya balik. Lepas tu bapak saya kena operation. Lama sikit sakit balik. Saya tanya seorang sahabat saya. Masa tu dia buka kitab. Dia kata tulis ayat Asy-Syifa tu atas pinggan. Ustaz Abdullah Izli. So tulis dalam pinggan.
Saya ingat dia suajar, dia cakap je, saya balik rumah, saya fikir mana nak cari pinggan putih, mana zafarannya semua saya tak tahu, budak-budak, saya ambil silap ros kat dapur, ambil dia ulang, saya tulis Fatihah, ayat Asyifa, saya sembahyang hajat, tu saya bagi bapak saya minum. Tak lama bapak saya tu sihat. Dia X-ray dah tak ada. Anak saya kena H1 apa tu, pergi balik luar negara 3 orang, kena-kena, saya sembahyang hajat. Saya terlupa sembahyang hajat, saya terlupa sedekah. Dia kakak abang, kalau buat 3 perkara ni kalau susah, Allah kabulkan. Sembahyang hajat, sedekah, lepas satu lagi apa dia? Baca ayat Quran, antaranya manzil ni. Apa-apa ayat tuan-puan belajar lah. Saya tahu manzil ni je. Sembahyang hajat, sedekah, saya baca manzil ni. Saya buat, anak saya tiga-tiga pergi hospital lain ambil darah, alhamdulillah anak saya sihat. Hospital doktor kena pergi, meninggalkan usaha ni bodoh, jahil, meninggalkan amalan agama tu sesat. Dua-dua perintah Allah menyembuhkan Allah SWT. Satu lagi doa, keluar rumah kaki kiri, baca doa, Bismillahi. Macam mana doa tu kakak? Bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saya baca doa tu, Allah jaga dia, cukup rezeki, jauh syaitan, Allah pimpin. Kedua, ada sahabat Nabi, ada masalah hutang. Nabi jangan masuk rumah, beri salam, Al-Ikhlas 3 kali selawat. Kalau hilang apa-apa, baca doa ni, Inna lillahi, cuba baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni, dapat kahwin dengan Nabi. Kakak dalam lama tak ada kan, boleh baca, nanti dapat suami baru yang soleh, bertakwa. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Wanita yang berwajah kusam menguruskan anak-anak, kehilangan suami, kematian suami, dalam syurga ada tempat khas untuk di dalam syurga dapat dekat dengan Nabi. Jadi abang ni orang dekat dengan Nabi 2 orang, anak yatim dengan ibu tunggal. Jadi kalau abang nak dekat dengan Nabi, kena sayang siapa? Anak yatim dengan ibu tunggal. Tapi bawa isteri lah, sayang ibu tunggal. Takut nanti yang kat rumah pula jadi ibu tunggal nanti. Jadi abang kakak suruh isteri kita tolong ni. Baca amalan-amalan doa-doa ni, berdapatkan ada dekat. Dan satu lagi dalam keluarga, anak tak solat, baca Ibrahim ayat 40. InsyaAllah anak jaga solat. Surah Ibrahim ayat 40. Anak-anak degil, Masyatan Talhah radhiyallahu anhu, keluarga jauh pada Islam, boleh baca Al-Ahqaf ayat 15. Saya pada kecil, saya tanya Maulana Zubair rahmatullahi alaihi 3-4 kali, dijawab dengan saya suruh baca doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Al-Ahqaf ayat 15. Ni doa berkesi dalam Quran, keluarga kita akan jadi baik. Satu lagi, Al-Furqan 74. Nak dapat pasangan penyejuk mata berbimbing kepada kebaikan, Al-Furqan 74. Ni kalau tanya anak-anak dara nak kahwin dengan siapa, dia nak kahwin dengan orang Korea semua sekali. Mak-mak ni kahwin semua nak kahwin dengan Shah Rukh Khan, tak salah kakak. Tapi tahu tak apa dia, setelah melalui hidup, akhirnya orang nak siapa kakak? Orang cuma nak 2 je. Penyejuk mata dan memimpin kepada kebaikan. Tanya haji dalam sisi ni, tak apalah ustaz, dia seorang ni jadilah, menenangkan jiwa, sudahlah. Kakak-kakak bersama, tak apalah ustaz, janji teman bawa pergi haji, sudahlah. Tahu tak apa orang kakak, orang dah hidup nak mati ni, dia tak ingat apa dah. Baru dia tahu apa sebenar tujuan berkahwin. Masa muda-muda je ingat macam-macam, akhirnya semua tak nak kakak. Saya hari urus rumah tangga, ceramah ni kakak. Dia dah tengok dah mana-mana. Tak kisah kakak, dia bukan soal cantik, bukan soal duit, bukan soal kacak, handsome, gagah, perkasa, tapi dia soal dekat hati. Bila hati mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapatkan buku-buku ni kakak, ada jual kat belakang ni, dan juga tabung tu nanti boleh ambil kat situ, dan siapa nak wakaf-wakaf yang besar-besar dekat situ. Jadi abang kakak jemputlah semua sekali menderma. Siapa nak menderma, insya-Allah angkat tangan. Siapa tak angkat tangan berdosa. Wah, suka-suka ustaznya. Siapa nak beli buku, angkat tangan. Beli satu seorang, tak angkat tangan. Beli kat belakang, jangan lupa. Baik, terima kasih semua sekali. Depan ni ada solat hajat semua sekali Dekat dalam semua jemput semai hajat semacam ni, ada semai isyak. Yang mula semai isyak. Mari kita doa sama-sama. Mudah-mudahan ramai-ramai yang baik-baik dekat Sungai Petani ni, Allah jadi asbab hidayah seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa pun yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, dulu ada antara kami sesat. Kami tak tahu apa jadi hidup kami. Hari itu Kau kutip kami, Kau beri kami dapat kenal Kau. Ya Allah, kami bahagia dapat Islam ni.
Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Kami bahagia mak ayah kami dapat Islam. Ya Allah, terima kasih beri isteri anak-anak kami Islam. Ya Allah, kami sangat bahagia dapat Islam. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, kami sayang mak ayah kami. Sayangilah mak ayah kami. Ya Allah, kami sayang isteri anak-anak kami. Sayangilah isteri anak-anak kami. Ya Allah, kami sayang kawan-kawan kami yang sama-sama kami. Sayangilah kawan-kawan kami. Ya Allah, kami sayang setiap yang hadir hari ini. Ya Allah, kau sayangilah setiap yang hadir dalam majlis ni hari ini. Ya Allah, kami sayang semua dekat sini. Ya Allah, kau sayangilah semua dekat sini. Ya Allah, Ya Allah, keluarga kami yang ada ahli keluarga kami yang belum Islam, beri hidayah datang pada Islam. Ada kakak-kakak abang kami belum Islam, beri hidayah datang pada Islam. Pakcik-makcik kami yang belum Islam, beri hidayah datang pada Islam. Anak-anak saudara kami yang belum Islam, beri hidayah datang pada Islam. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia, 5 bilion orang tak Islam, beri hidayah pada 5 bilion orang bukan Islam datang pada Islam. Ya Allah, ada hari orang mati tanpa agama, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, beri hidayah pada 5 bilion orang bukan Islam datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada semua orang Cina, India, di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada setiap kampung-kampung asli di seluruh Malaysia datang pada Islam. Pedalaman di seluruh Malaysia, beri hidayah pada Islam. Beri hidayah pada semua manusia dalam dunia datang pada Islam. Ya Allah, Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maafkan kami tak pandai buat dakwah. Maafkanlah kami. Siang Nabi susah yang mana buat dakwah. Sekarang giliran kami untuk buat dakwah ni, kami tak pandai buat dakwah ni, maafkanlah kami. Kami tak sungguh-sungguh buat dakwah ni, maafkanlah kami. Ya Allah, anak-anak muda kami, banyak yang kami jumpa, mereka dah tak semayang. Zakat yang kami jumpa hari-hari, ramai kami jumpa dah tak tahu semayang. Ada yang tak tahu Fatihah, tak tahu tahiyat, tak reti mengucap, tak tahu mandi wajib. Ya Allah, kami sedih, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bantulah masjid ni, nak bina masjid yang baru dekat sebelah tu, Ya Allah. Kau cukuplah segala keperluan, kau berkati rahmati setiap orang yang memberi, membantu, memudahkan. Wahai Allah, berkati dan cepatkan segala urusan untuk siapkan masjid tersebut, Ya Allah. Ya Allah, bantu siap masjid ni, Ya Allah. Sayangi, pemudahkan semua sekali. Berkati rahmati, beri kebaikan rahmat mencurah untuk orang yang memberi. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Antara kami yang sakit, kanser, sakit-sakit yang berat, kau sembuhkan, sihatkan. Ada antara kami, Ya Allah, yang susah, sedih, kau bahagiakan. Ada antara kami yang belum ada jodoh, beri jodoh yang baik. Ada antara kami belum ada anak, hadiahkan kawan-kawan kami anak yang soleh-solehah. Ada kawan-kawan kami yang bersedih, ada masalah hutang, kau pemudahkan. Ada antara masalah kawan-kawan kami ada ujian-ujian yang berat dalam hidup, kau bantu. Ada kawan-kawan kami yang baru masuk Islam, mereka ada masalah keluarga, masyarakat yang menentang mereka, beri mereka kekuatan. Ada anak-anak muda yang masuk Islam yang kami ajak, mereka ada masalah keluarga, mereka hilang keluarga, dan ramai orang marah mereka dicaci, dihina, kau bantulah mereka. Kami tak ada dekat sana bersama mereka untuk bantu mereka. Kau bantulah mereka. Kawan-kawan kami yang banyak buat dakwah, yang sedang bersedih, susah, ada masalah keluarga, ada ujian, kau pemudahkan. Ada kawan-kawan kami yang sedang menegakkan agamamu, mereka bersedih, susah, bantulah mereka. Kawan-kawan alim ulama, cikgu-cikgu, guru-guru kami yang banyak menyampaikan ilmu, mereka penat, letih, beri kerehatan untuk mereka, beri mereka kesihatan yang baik, beri mereka kekuatan untuk terus membimbing kami. Alim ulama, cikgu-cikgu, guru-guru yang banyak mengajar kami tak dapat balas jasa mereka, kau sayangi mereka. Ada yang telah pergi dulu sebelum kami rindu mereka, hadiahkan mereka syurga Firdausmu. Yang masih hidup, beri mereka sihat, jagakan mereka dengan baik, keluarga mereka kau rahmati. Ya Allah, satukan semua Islam dalam dunia. Ya Allah, satukan semua Islam dalam dunia. Ya Allah, satukan semua Islam dalam dunia ni. Ya Allah, minta maaf, minta ampun, minta pandai buat dakwah. Apalah yang telah menimpa kami. Kami orang Islam, sama-sama orang yang berjuang, kami bergaduh sama sendiri, satukanlah hati kami.
Rahmat dan kasih sayang-Mu. Tak ada daya upaya kami kena rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, anak-anak kecil, orang miskin, anak yatim yang susah tepi jalan, Kau bantulah mereka semua. Ya Allah, anak miskin, anak yatim, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa. Bantulah mereka. Ya Allah, ramai yang kami jumpa di lorong-lorong, di kelab-kelab, di tepi jalan, di highway-highway yang tak semayang, di taufik mereka dapat semayang. Ramai yang jauh daripada Engkau, beri dapat dekat pada Engkau. Wahai Allah, Ya Allah, kami kali pertama dengan nama Nabi Muhammad SAW, kami jatuh cinta dengan Nabi. Kami teringin nak jumpa Nabi. Kami tak tahu macam mana Nabi punya susah untuk agama temukan ke Nabi-Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau ni hari-hari akhir dalam hidup kami pun tak tahu. Kami buat ni semua semenjak dulu. Daripada kami kecil, kami cuma nak Engkau sayang kami. Kami cuma nak Engkau sayang kami. Kami cuma nak Engkau sayang kami. Ya Allah, janganlah marah kami. Kadang niat kami lari, kami tersalah jalan, kami lalai, kami lupa, kami sesat, kami zalim, kami berdosa. Kami minta maaf. Janganlah marah kami, maafkanlah kami, ampun dosa kami. Ya Allah, janganlah marah kami, ampun dosa kami. Ya Allah, janganlah marah kami, ampun dosa kami. Ya Allah, janganlah tolak kami. Dari dulu sampai sekarang, Kau tak berhenti dengan doa kami, sayang kami. Ya Allah, kenapa Engkau begitu baik dengan kami? Kami cuma hamba-Mu yang banyak buat salah, buat silap, maafkanlah kami. Ya Allah, sayangilah kami semua, ampunkan dosa kami, ampun dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami. Bahagiakan keluarga kami, bahagiakan orang keliling kami. Jadi kau orang melihat kami dapat Islam, orang yang mendengar percakapan kami dapat Islam. Mana kami pergi jadi Asbah Hidayah, apa saya kami buat jadi Asbah Hidayah. Kami bukan siapa-siapa, tak apa-apa, tak pernah punya apa-apa, takkan boleh buat apa-apa, takkan boleh buat apa-apa, tak pernah buat apa-apa melainkan dengan pertolongan Kau. Kami tak boleh buat apa melainkan dengan pertolongan Kau. Kami tak ada apa, tak pernah punya apa, semua Kau yang punya. Ya Allah, tolonglah bimbing, pimpin kami. Jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun satu saat. Ya Allah, jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun satu saat. Tolonglah kami, Ya Allah. Rahmati berkati hidup kami semua. Letak kasih sayang dengan kami. Hajat-hajat kami yang baik dunia akhirat kabulkan, yang tak baik Kau jauhkan. Apa yang Nabi Muhammad SAW minta, itu kami minta. Apa yang Nabi Muhammad SAW minta jauhkan, minta jauhkan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin.